Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini hari yang istimewa. Hari ini hari yang penting untuk negara kita. Tetapi pada hari ini juga kita langsungkan siaran secangkir kopi jam 10 terampil dan bestari. Kita mulakan dengan membacakan ummul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bersiaran pada pagi ini. Alhamdulillah juga kita telah ada penonton-penonton ini yang sudah mula masuk tapi namanya tak berapa keluar. Saya tak pasti kenapa dekat saya punya ni dia tak bagi nama, cuba dia kata Facebook user je. Tu tak nampak nama ya. Nanti saya tengok dekat siaran live boleh nampaklah siapakah yang memberi salam dan sebagainya. Saya nampak ni. Gabriel Kim Juan, ada WD Dahili, siapa lagi? Puan Irni Fazrita, lagi siapa lagi? Di manakah siaran kami boleh didengari? Anda semua dari mana? Ataupun sedang sibukkah dengan penamaan calon? Tak terlibat kot. Ataupun terlibatkah dengan penamaan calon pagi ini? Di wilayah anda bagaimana? Siapakah calon-calon ya? Nanti kita tengok malam nanti. Tapi sementara itu kita tak terlibat kan dengan penamaan calon ini. Jadi kita mempertingkat kemahiran diri kita dengan penulisan dan juga kepengarangan. Jadi pagi ini kita bersiaran dalam musim yang ke-6 dan 6 musim sebenarnya. Dan kalau boleh saya ingat kembali ya, episod pertama ataupun musim pertama, episod pertama sebenarnya berlangsung pada 31 Oktober tahun 2020. Ketika itu saya dengan Azian bersama-sama mengendalikan siaran inilah. Maknanya masa tu kami berbincang tentang cerpen perempuan dan kain layang yang menjadi permulaan kepada semuanya. Terima kasih Deli Kesuma Cempaka Kencana. Salam Sabtu, Wangsa Maju jelas siarannya ya. Ni boleh baca di komen-komen di live Facebook. Sekiranya mengikuti siaran ini boleh kongsikan, boleh share. Kadang-kadang kita ni ada kawan-kawan nak, malam tadi dia dah set reminder, hari ni terlupa. Maklumlah hari Sabtu kita ada banyak kerja yang kadang-kadang kita nak buat pada hujung minggu ini. Namun saya amat berterima kasih dan kami semua menghargai mereka ataupun anda semua yang sempat berada dalam siaran secangkir kopi jam 10 terampil dan bestari pada 5 November 2022. Jadi pagi ini kita akan teruskan lagi perbincangan. Rindu tak dengan kami? Dah lama kan tak jumpa. Sampai orang kata secangkir kopi ni ada lagi ke? Ataupun sudah berhenti sebenarnya? Tidak ada lagi ke? Sebenarnya ada, alhamdulillah. Kita teruskan, cuma kelapangan kita berbeza-beza. Ramai yang mempunyai komitmen-komitmen tersendiri. Jadi kami cuba cari juga masa yang paling sesuai untuk kami bertiga berhimpun supaya sama-sama dapat bersiaran dengan jayanya insya-Allah. Okey, sudah keluar nama-nama tertentu. Baik, ini dia. Di Labuan katanya, di Labuan ini sebenarnya Gabriel ni. Saya pun tak pasti kenapa nama dia keluar sebagai Facebook user. Mungkin ada masalah teknikal di bahagian saya ke? Yang ni elok pula keluar namanya kan. Ada Wangsa Maju, ada juga dari Umur Fukara mengatakan mendengar siaran. Okey, tak mengapalah, nanti itu benda-benda teknikal. Saya nampak sebenarnya yang memberikan komen di live Facebook ini, nampak semuanya, ada yang nampak nama yang mana sempat saya keluarkan ya, mana tak sempat. Yang kecil hati saya nampak sebenarnya dan kami baca. Baiklah, pagi ini kita akan membincangkan 3 buah cerpen dan kami pilih cerpen-cerpen dari buku Cinta Sekerdip Embun, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Cinta Sekerdip Embun, tak pasti masih adakah tidak buku ini, tapi kabarnya ada yang mencari di Shopee, ada yang mencari dengan Tuan Zain Book House. Dia masih menjual buku ini, menghimpunkan cerpen-cerpen yang menerima hadiah sastra perdana dari tahun 1996-97 sehinggalah ke tahun 2004-2005. Ada banyak cerpen dan kami perkenalkan buku ini kepada peserta pula kita punya regu lah, Azian Muhammad Isa, dan Azian banyak memberi respon sebagai pembaca baharu yang pertama kali membaca cerpen ini setelah ia barangkali tersiar 20 tahun dahulu ataupun lebih daripada itu juga ada.
Jadi itulah yang menjadi tujuan secangkir kopi jam 10 musim kali ini, iaitu memperkenalkan cerpen-cerpen yang barangkali terlepas daripada pandangan kita semua ataupun mula dilupakan ataupun kita tak perasan kewujudannya, dan cerpen-cerpen ini bukan sebarang-barang lah, maknanya cerpen-cerpen ini memenangi hadiah sastra perdana tahun 1996 sehingga 2005. Tetapi episod kali ini kami memilih cerpen yang tersiar ataupun memenangi dalam hadiah sastra perdana tahun 2000-2001. Sedikit maklumat tentang hadiah sastra perdana. Selalunya hadiah sastra perdana ini diberikan kepada pengarang-pengarang yang telah dinilai cerpennya setiap 2 tahun sekali. Selalunya begitu, 2 tahun sekali dinilai, kita pilih 10 cerpen terbaik untuk dalam tempoh 2 tahun. Jadi bayangkanlah sengitnya saingan dan bagaimanakah mutu karya yang memenangi cerpen ini tentulah sesuatu yang patut kita berikan perhatian. Jadi sebagai penulis yang ingin menjadi pengarang, saya harapkan begitu, bahan bacaan seperti inilah yang sepatutnya menjadi sebahagian daripada koleksi perpustakaan peribadi seorang penulis. Jadi mungkin kita dengar dululah apa kata panel kita pada pagi ini. Mana Azian agaknya? Azian adakah di talian? Azian dah masuk ke belum? Azian ni mana dia? Anak murid yang nakal ni kadang-kadang dia lambat sikit masuk kelas kan. Kita tak tahu Azian di mana. Mungkin Azian tak nampak lagi Azian di talian. Dan kita bawa, itu dia, sekejap ya. Kita kena bawa mana dia anak murid kita yang nakal. Suka gelak-gelak kan. Mari kita tengok ya. Azian, mana dia? Tu dia, tengok tu. Dia datang pun gelak-gelak. Mikrofon pun dia tak on. Dah. Assalamualaikum Azian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nisa, apa khabar? Alhamdulillah, baik-baik saja. Senada kita Mari kita tengok Kak Ina kan. Punya baju dia sama tak dengan kita kali ni. Assalamualaikum Kak Ina. Ya, sama. Lain tapi lebih kurang lah. Bertema ya. Untuk perhatian kami tak pernah berjanji ya. Baju-baju ni biasanya kita surprise je. Pukul 9.30 baru tengok, oh sebenarnya baju kita macam mana. Tak sempat pun nak tukar baju dah kalau lain kan. Jadi inilah dia. Okey, apa khabar semuanya? Apa khabar Yan? Apa khabar Kak Ina? Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan izinnya sebaik-baiknya lah hari ini. Okey, baik. Kita tengok lagi ada ramai. Di sini ada katanya, okey baik. Betul, saya beli di Shopee. Buku ni mungkin ada di Shopee lah. Boleh cari ikut Cerita Sekedip Mumbun. Mungkin masih ada lagi di Shopee. Ini terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka atau mungkin boleh beli terus dari Dewan Bahasa dan Pustaka. Baik, ada tiga buah cerpen pilihan kita pada pagi ini yang seperti diuar-uarkan dalam poster yang telah beredar dalam minggu ini, iaitu 3 buah cerpen yang kami akan bincangkan merupakan cerpen berjudul Ipin. Ipin ini karya sastrawan negara Shah Nun Ahmad. Kemudian kita ada cerpen berjudul Jeritan Pulau, karya A. Rahmat. Dan juga yang ketiga, cerpen, ni panjang cerpen ni, puas menghafal bulan tadi. Judulnya Tuan Director bikin filem di Mollywood. Bukan Hollywood, bukan Bollywood, tapi Mollywood. Tuan Director bikin cerpen di Mollywood oleh Awangku Merali Pangeran Muhammad. Okey, jadi kali ini kita dah musim dah siri ketiga kan. Kita tak lagilah tolong pilihkan cerpen ni untuk anak murid kita ni, untuk Azian ni. Kita nak biar Azian sendiri yang pilih. Jadi kami lepaskan, kita lama sikit nak bersiaran tu, nak tunggu Azian pilih cerpen kan. Jadi kita lama sikit. Jadi mungkin Azian boleh ceritakan kenapa ya yang pilih daripada 10 ni, ada banyak sebenarnya cerpen sastrawan negara dalam tu. Samad Said ada, Zakir pun ada, tapi Azian memilih 3 buah cerpen ini. Mungkin kongsikan dulu kepada kami dan penonton secangkir kopi jam 10 mengapa memilih cerpen-cerpen ini. Silakan Yan. Terima kasih Kak Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati, yang dikasihi Puan Nisa Harun ya, Kak Nisa, pembimbing, pemberi motivasi, pendorong semangat, juga Kak Ina, pembimbing saya. Terima kasih juga buat semua kalian yang menonton, sama ada dari, saya rasa di merata-rata di seluruh Malaysia. Terima kasih banyak-banyak atas kerjasama ya, sokongan-dokongan yang telah diberikan kepada kami, kru ya, 3 orang je ni pun, 3 ketul je ni pun secangkir kopi jam 10.
Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Pertama-tamanya saya bersyukurlah kepada Allah kerana masih diberi kesempatan olehnya untuk masih lagi tersenyum, boleh lagi tersenyum. Alhamdulillah. Saya respon saya daripada Kak Nisa kenapa pilih 3 cerpen ni. Sebenarnya saya pun tak sangkalah Kak Nisa dan juga Kak Ina menyerahkan bulat-bulat kepada saya untuk memilih. Memilih ni perkataan ni memang sinonim lah, nak memilih ketiga-tiga cerpen ni. Kenapa agaknya? Sebab dia memang, cerpen-cerpen ni memang telah memenangi dan menawan hati saya. Kerana apa? Yang pertamanya, sebab kebelakangan ini, saya melalui satu fasa sukar untuk sebagai penulis. Ada saya tak tahu kalian yang bergerak penulis, pengarang, pada saya ada masa-masa yang semudah sangat nak menulis. Contohnya saya ambil contoh cerpen, sudah ada 2 cerpen sebenarnya saya dah siapkan sebenarnya. Yang pertama yang telah pun tersiar dalam Dewan Bahasa. Apabila saya kita kata merenung kembali proses penulisan cerpen Bradford Aku Datang tu, mudah sekali aliran ilham itu mudah sekali untuk saya tulis Begitu juga dengan cerpen kedua saya yang telah pun saya berikan kepada seseorang yang akan menyelaras katanya akan diterbitkan satu kumpulan cerpen berlatar luar negara. Saya telah pun serahkan. Mudah sangat saya menulis. Tetapi untuk yang ini ada dua yang paling dominan. 2 yang paling mendesak untuk saya menulis. Saya tak dapat menulisnya dengan begitu sempurna, semudah yang kedua-dua cerpen awal tadi. Jadi saya kecewa sebenarnya. Saya merajuk, saya tak tahu kenapa. Jadi untuk merawat kekecewaan itu, saya memang melakukan pembacaan yang intensif Intensif di sini bermaksud memang lebih daripada apa yang saya biasa buat lah. Saya cuba mencabar diri membaca buku-buku cerpen-cerpen yang di luar genre saya Saya cenderung kepada genre ataupun genre realism Saya suka cerita-cerita novel-novel daripada Hafizah Izzahanid yang memang mengisahkan keadaan-keadaan real. Tapi sebab saya tak tahu apa yang berlaku dalam diri saya ni, susah sangat nak menulis Dia macam ni tau, dia tulis. Bila dia tulis, walaupun dah ada cantik rangka sinopsis, dia tak keluar, dia tak cantik. Apabila saya baca tu, saya rasa macam karya tu tak ada roh. Dan ada satu tu saya memang nak sangat hantar untuk satu pertandingan sayembara, tapi disebabkan tulis padam, rasa macam tak sedap. Ni apa tulis macam ni? Saya memang tak dapatlah nak memenuhi tarikh akhir tu. Jadi saya bacalah buku ni sebab dah diminta kan untuk cari 3 buah cerpen. So saya baca Ipin. So apabila saya baca Ipin, saya dapati bahawa apabila kita mahu menulis sesuatu, perlu peka dengan rasa, perlu sepenuh hati. Jika tak sepenuh hati, itu yang berlaku. Karya kita tidak ada roh, seolah-olah apabila kita membacanya kosong, tak sampai kepada orang yang membacanya. Dan lagi satu kenapa saya pilih Ipin daripada cerpen Ismail Said ataupun cerpen yang Zakir, kerana saya tahu Ipin almarhum Shahnun Ahmad adalah cikgu atau guru kepada Kak Ina. Jadi saya nak tahulah sebab saya suka dengan cerita orang-orang terdahulu kita yang nama Shahnun Ahmad, nama besar dalam persuratan Melayu. Saya nak tahulah bagaimana Kak Ina sebagai orang yang terus menerima ilmu tu. Saya nak sangatlah perkongsian tu. Itu yang pertama. Yang kedua, Jeritan Pulau. Jeritan Pulau ni apabila saya baca, saya belajar bahawa apabila kita menulis, kita sebenarnya boleh menerapkan ilmu-ilmu bantu yang kita dapat, yang kita alami, yang kita belajar, dan kita tampilkan sebagai subjek untuk menyampaikan gagasan ataupun pemikiran kita. Jeritan Pulau ni menggunakan ilmu geografi apabila kita baca, segala istilah, segala citra, image, peristiwa-peristiwa nama-nama taufan diberikan dalam cerpen ini
dengan konsisten menjadikan cerpen ini koheren ya, dan apabila kita membacanya kita tidak terganggu dan kita dapat rasa, kita dapat tahu penyampaian ataupun pemikiran A. Rahmat ni. Dan saya pun mendapat tahu A. Rahmat, penulis A. Rahmat ni sebenarnya Datuk Abdul Rahmat kalau tak silap telah pun meninggal dunia. Jadi itulah saya, apabila kita membaca karya-karya lama ni, kita nak tahu orangnya macam mana, sekadar nak tahu kan, sebab saya rasa itu natural ya, apabila kita membaca sesuatu yang sedap, yang karya yang cantik, karya yang menarik hati, kita mesti nak tertanya-tanya siapa orangnya. Dan baru saya dapat tahu Kak Ina kata dia telah pun meninggal dunia lah. Okey. Dan yang ketiga, cerpen ni cerpen yang panjang, 24 muka surat kesemuanya, tapi saya boleh baca dengan sekali lalu sebab saya nampak jelas dia punya konflik dan isu yang nak ditampilkan. Cerpen ini adalah cerpen profesional ya. Dia mengambil kerjaya, saya tak pasti adakah Awangku Merali ni adalah seorang tuan director, tetapi cara dia menyampaikan itu kemungkinan besar dia ada pengalaman ya dalam kepengarahan ya. Tetapi dia mengambil filem sebagai subjek untuk menyampaikan gagasan dan pemikirannya. Dan realiti sebagai seorang tuan director professionalism ataupun idealisme seorang tuan director ini dalam cerpen ini dibuat di mana dengan idealism seorang yang tuan director yang mempunyai idea-idea yang bagus, dia mahu menyampaikan karya seninya dengan apa yang dia suka, tetapi bertembung dengan realiti-realiti kehidupan semasa yang tidak memungkinkan dia menyempurnakan ataupun menyempurnakan kehendaknya. Dan itulah yang terjadi, dan saya pun terfikir, wow, boleh saja kita buat cerita seorang suri rumah seperti saya yang idealnya memang semua orang nak jadi suri rumah, tapi adakah realitinya seperti mana yang kita hendak kita sebagai seorang suri rumah mahu dah ada bayangan yang itu, adakah realitinya begitu? So ketiga-tiga itu mengajar saya bahawa untuk menulis ni ada banyak teknik, ada banyak cerapan-cerapan dari luar yang saya fikir hanya dengan membaca kita boleh memberikan input lah yang terbaik. Itu sajalah dulu Kak Nisa. Baik. Alhamdulillah, nampaknya semakin matang komen-komen daripada Azian, daripada siri 1, siri 2 dan siri 3 ni. Saya rasa Kak Ina pun nampak bagaimana membaca karya yang berkualiti itu telah membuatkan kita sebagai penulis kita panggil aspire, menginginkan menjadi lebih baik daripada karya-karya yang pernah kita hasilkan sebelum ini. Dan inilah sebenarnya semangat yang harus ada dalam setiap penulis yang ingin menjadi pengarang. Saya selalu menggunakan istilah ini bukan secara bertukar ganti sebab pada saya penulis dengan pengarang itu ada bezanya. Nanti kita bincang lebih lanjut insya-Allah lepas ini. Namun inilah dia, apabila kita kenal, saya rasa A. Rahmat ini dalam buku ini, satu yang bagus sangat buku ini, bila dihimpunkan, ada satu ketinggalan yang saya fikir mungkin kalau edisi buku ini diterbitkan semula, dicetak semula, berikan edisi baru, masukkan juga biodata pengarang. Yang ini tidak ada. Saya rasa Azian telah buat kerja rumah yang lebih lah. Dia tanya kami, dia tanya, Rahmat ni siapa? Saya nak baca lagi karya dia, buat kami bincang. Jadi maknanya, tak cukup maklumat yang ada dalam buku ini. Ya, buku ini berdiri atas kepengarangan setiap pengarang, namun sebagai pembaca kita ingin tahu siapakah pengarang itu kan, siapakah di sebaliknya. Jadi mungkin buku ini apabila diterbitkan nanti dicetak semula ke dan sebagainya, harus memberikan kewajaran biodata pengarangnya diletakkan di belakang itu supaya kita kenal siapakah yang di sebalik setiap karya itu. Jadi Kak Ina, macam mana pilihan ketiga-tiga cerpen ni, boleh ke? Boleh terima ke ataupun nak tukar cerpen lain? Tu Kak Ina macam mana? Kita komen sikit. Okey Nisa, pertama-tama alhamdulillah kepada Allah dulu. Kak Ina lah. Semoga Allah memberi Kak Ina ilham untuk lancar berkata-kata.
Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan Kak nak ucapkan jutaan terima kasih kepada yang menonton dan yang mengikuti secara langsung atau selepas ini untuk rancangan secangkir kopi ni. Dan okey, untuk menjawab tiga. Sekarang buku ni pertama Kak nak katakan begini. Harap Dewan Bahasa akan terbitkan lagi siri seterusnya untuk pemenang-pemenang sekarang ni sampai tahun berapa je kan. Ada lagi bentuk terbitan begini. Penting sangat seperti Yan tadi kan, dia nak mencari inspirasi tu, keyakinan balik menulis. Dia jadikan buku ini sebagai bahan bacaan dia untuk naikkan semangat dia untuk carilah pedoman lah. Lebih kurang macam tu. Jadi harap Dewan Bahasa terbitkan lagi lah. Kita ucap terima kasih kepada usaha Dewan Bahasa dan Pustaka menerbitkannya. Okey, menjawab soalan Yan 3 cerpen tadi. Okey, kalau Syahnun Ahmad tu, Yan, betul Yan, kalau Kak takut Kak jadi buat bengkel penulisan pula nanti. Kan, sebab sangat menarik, banyak tentang Syahnun Ahmad dan bahkan dalam bengkel-bengkel penulisan Kak pun Kak akan banyak turunkan apa yang Kak belajar dengan Syahnun Ahmad. Dalam bengkel-bengkel kan. Jadi harap hari ni kalau Kak membuat bengkel, bagi tahu. Kita potong cepat kan. Nanti kan jadi 3 jam. Okey. Lepas tu Rahmat ni, Rahmat adalah seorang kita bagi Kak Allah yarham ni, dia ialah seorang yang orang pentadbiran yang punya kuasa tinggi dalam kerajaan negeri Kedah kan. Dalam pentadbiran negeri Kedah tu, jawatan terakhir dia kat pun kata silap cakap kan, jadi terlupa lah. Tapi dia memang, tapi orang dalam yang duduk dalam pentadbiran boleh menulis dan cinta sastra. Pada waktu itu Yan, Asasi Angkatan Sastrawan Kedah ni, asas kami tahu yang bernama penuh kerana sorry nama dia Angkatan Penulis Kedah tu adalah Asasi dan sangat popular, sangat aktif kerana apabila dia mendapat orang kuat dalam pentadbiran tu, jadi peruntukan banyak disalurkan kepada persatuan ni, jadi aktif. Jadi kita sebenarnya perlu betul-betul sekarang ni ada pilihan raya kan. Harap sangatlah untuk kerajaan kita akan datang ni, adalah orang di kalangannya memang kalau tak bukan penulis pun mereka, mungkin menteri-menteri itu mencintai sastra. Jadi melalui inilah kita harapkan dana yang disalurkan kepada penulis tu menjadikan penulis itu hidupnya bila dana ada, peruntukan ada, satu cara memandaikan anak bangsa kan. Jadi sangat penting. Jangan salah memilih nanti. Kalau dapat, carilah pemimpin kita, calon kita, menteri kita itulah menteri yang mencintai sastra, yang sayang kepada buku kan. Kalau bukanlah saja dia seorang penulis, jadi kerana sangat yakin benda tu. Dan ketiganya tentang pilihan tentang Awang Malari. Sekejap kerana takut tersilap. Awangku Merali. Ya, Awangku Merali ni dia seorang pun rasa orang yang Kak tak pernah jumpa dia sepanjang menjadi editor, tapi Kak memang jumpa karya-karya dia. Karya-karya dia kalau datang ke meja Dewan Sastra tak pernah Kak tolak kerana dia ialah seorang pengarang. Dia bukan seorang penulis. Nak kata macam mana, Dewan Sastra tu kami memerlukan bukan karya dari penulis, tapi bukan daripada seorang penulis, tapi dari seorang pengarang. Ada beza antara penulis dengan pengarang, dan sebab itulah Awangku Merali ni tidak banyak sangat karyanya, tapi setiap yang dihantar tu betul-betul yang insya-Allah dia memang akan terbit akan menang. Bahkan bukan tak silap, memang betul pun. Pada tahun penilaian ini beliau memenangi dua cerpennya yang menang melalui yang dihantar ke Dewan Sastra, menang hadiah sastra. Tapi memang susah nak dapat. Jadi mungkin kerana berhenti kat sini dulu, maksudnya kerana tekankan di sini. Untuk menjadi penulis memang senang. Semua orang boleh jadi penulis.
tetapi untuk menjadi pengarang itulah yang sukar. Okey, boleh? Kena Boleh, berhenti terima situ. kasih Kak Ina. Mm-mm. Ini yang sebenarnya akan menjawab persoalan yang dibawa oleh penonton kita. Jadi soalan boleh je, inilah untungnya orang yang menonton secara langsung. Dia boleh komen dan kalau komen itu terpilih boleh kita paparkan di sini. Dan soalan ni sangat relevan dengan perbincangan kita seterusnya. Selain kami akan bincangkan, Yan akan bincangkan cerpen-cerpen ini dan kita akan sama-sama menerangkan lagi kandungan cerpen ini. Ada yang tanya juga, perlu baca cerpen ke sebelum menonton secangkir kopi? Terpulang, sebab kami tak adalah nak bagi spoiler ke sangat pada ending cerpen kan. Sebab kita bukan beri sinopsis cerpen ni. Dalam perbincangan kita sebelum ni tak pernah kami bagi sinopsis cerpen ni. Cerpen ni tentang apa ya, tapi apakah pengakhiran, apakah konflik, dia semua kita tak cerita. Sebab kita nak cerita kandungan dia saja, iaitu aspek pemikiran. Yang inilah nanti akan kita bezakan antara penulis dengan pengarang. Dan bagus sekali Kak Ina membuka laluan ini untuk kita bincangkan lebih lanjut tentang penulis dan pengarang dan bagaimana Awangku Merali bukan seorang pengarang prolific. Prolific ni maknanya selalu karyanya terbit. Sebab saya juga peribadi menemui banyak karya ataupun dari yang dihasilkan oleh pengarang yang begitu rajin. Banyak sekali, namanya merata-rata. Tapi adakah dia tak bagus? Dia bagus dari segi mengasah bakat, itu sangat bagus. Dan ini kita harapkan dapat menghasilkan sebuah karya yang jauh lebih baik daripada apa yang telah dihasilkan sebelum ini. Bukan sekadar mengulang-ulang teknik yang sudah terbukti menjadi, formula yang menjadi, subjek yang menjadi. Jadi dia akan jadi seorang penulis yang terperangkap. Jangan jadi penulis yang terperangkap, jadilah pengarang, kerana pengarang jarang terperangkap. Pengarang akan sentiasa keluar daripada wilayah itu dan mungkin Yan akan terangkan dengan lebih lanjut penemuannya. Sebab Yan ni seorang yang mengkaji kan, dia menemui perbezaan antara penulis dengan pengarang yang kami tak cerita, tapi Azian yang menemui. Mungkin Azian boleh ceritakan apakah perbezaan pengarang dan penulis dengan penulis yang ditanyakan oleh Puan Asmah Hashim ini. Mungkin boleh jawab di sini. Ada nak kongsi dulu ya, silakan. Mikrofon. Sorry, minta maaf. Okey, kebetulan terima kasih Kak Ina, terima kasih Kak Nisa. Kebetulan sebenarnya dalam saya memilih tiga-tiga cerpen tu, kebetulan saya membaca posting Puan Tiras Ridwan ya. Puan Tiras Ridwan ni kalau tuan-puan tak mengenali, beliau baru saja memenangi anugerah hadiah Persuratan Selatan ya, anjuran DDP Wilayah Selatan ya. Beliau memenangi anugerah kumpulan cerpen terbaik dan juga anugerah khas ya, kulit buku terbaik ya. Dan baru-baru ini cerpennya telah keluar ya, disiarkan di Dewan Sastra November 2022. Jadi sila baca dan Kak Sal saya panggil Kak Sal. Nama sebenarnya Kak Salbia. Kak Sal sebenarnya diperkenal oleh Puan Nisa Harun sendiri dan dari situ saya ikuti penulisannya di Facebook tentang beza penulis dan pengarang. Jadi kita bolehlah terus share, kita kongsilah. Yang ini dapatan saya sebenarnya apabila saya membaca, ada 5 bahagian ya. Kak Sal mencoret dia, memberi lontaran pendapatnya tentang beza penulis dan pengarang. Cumanya saya hanya mengambil 3 intipati yang saya fikir bertepatanlah dengan tajuk kita pada hari ini ya, dengan sesuai dengan cerpen-cerpen. Yang pertama, kata Kak Sal ya, penulis menulis apa-apa ataupun sesuatu yang bersifat deskriptif, tetapi pengarang akan menulis sesuatu yang bersifat kreatif ya. Contohnya kalau deskriptif ni menulis apa-apa yang dilihat di luar sana, di luar ya. Dan kalau kreatif lebih pada di dalam ya. Di sini yang saya temui dalam cerpen Ipin, bagaimana almarhum Shah Nun Ahmad mengungkapkan ataupun menulis naratifnya ya, dia pada saya lah, saya nampak kepengarangannya tu dalam cerpen Ipin, dia dah tahu nada yang mahu dibawa daripada permulaan cerpen hingga ke akhirnya, nada itu bersifat melankolik ya. Jadi di situlah dia
rasanya menulis sepenuh hati tentang perasaan apa-apa yang ada di dalam yang kita tak nampak. Itu dalam cerpen Ipin ya. Dan yang kedua, penulis memperincikan zahir atau permukaan sesuatu. Tetapi pengarang akan mengetengahkan apa-apa idea ataupun pendapat ataupun gagasan ataupun penegasan tentang sesuatu yang mahu disampaikan. Ada beza di kat situ. Dan yang ketiga, siapa-siapa boleh jadi penulis ya. Siapa-siapa boleh menyusun ayat mengikut tata bahasa yang betul dengan kosakata yang banyak ya. Dan boleh menceritakan kronologi demi kronologi seperti seorang wartawan membuat laporan, itu penulis. Tetapi pengarang akan lebih menggunakan pemikirannya ya. Bukan nak kata penulis tak berfikir, tidak, tetapi lebih. Pengarang ni dia akan berfikir lebih dalam, menelaah sejarah mendalam dan menggunakan kepekaan rasa dan mewakilkan rasa itu dengan dialog, monolog ataupun perlambangan. Dan ini saya rasa saya minta Kak Nisa dengan Kak Ina lah tambah, sebab saya pun hanya berdiri sebagai seorang penulis lah di sini ya, berkata dari sudut seorang penulis saja ya. Dan saya ingin berusaha berikhtiar untuk lebih memajukan diri untuk menjadi lebih baik. Itu sajalah saya rasa. Kalau Puan Asmah Hashim boleh menjawab persoalan daripada Puan Asmah Hashim. Mungkin sedikitlah saya tambah. Mungkin lepas ni saya minta Kak Ina juga menambah tentang perbezaan penulis pengarang ini. Kita bukan meletakkan kasta, bukan kita mengata penulis ni tak bagus, pengarang lebih bagus. Tak. Ada juga ada orang yang dia memang jadi pengarang. Lepas tu dia karya dia 1-2, lepas tu dia tak ada lagi dah. Dia tak muncul lagi. Ada juga. Sayanglah, bagi saya pun ada yang begitu. Namun penulis ini ialah permulaannya. Semua orang jadi penulis dulu. Sebab kalau tak jadi penulis tiba-tiba tak nak jadi penulis ni, tak main lah, saya nak jadi pengarang terus. Tak boleh juga. Dia harus mengikut langkah demi langkah itu dulu. Jadilah penulis, tak ada masalah. Bukan rendah pun maksudnya menjadi penulis itu tak bagus dan kalau karyanya biasa-biasa ertinya dia tidak ke mana-mana, tidak. Tetapi setiap penulis itu seharusnya berusaha untuk membawa dirinya menjadi pengarang. Satunya ialah mencuba sesuatu yang baru, yang boleh dibantu oleh editor. Saya rasa editor akan jawab, Kak Ina boleh jawab. Yang boleh dibantu oleh editor ialah bahasa. Yang boleh dibantu oleh editor ialah tata bahasa. Yang boleh dibantu ialah susunan ayat. Semua itu boleh dibantu. Tetapi pemikiran seseorang penulis itu tidak boleh dibantu. Itu ialah dirinya. Kalau penulis itu membawa, macam mana kita nak tengok pemikiran? Satu daripada caranya ialah subjek yang dibawa dalam karyanya. Apa cerita? Cerita ni tentang apa? Ya, boleh dibawa cerita tu tentang apa? Dari situlah kita lihat, pemikirannya begini. Contohlah, bukan nak kata pemikiran saya bagus sangat. Saya tak adalah bagus mana, saya masih belajar. Ketika saya menulis cerpen Persidangan Agung Wanita Klasik, itu cerpen ni kita pernah bincang dalam siri yang pertama dulu. Bagi yang terlepas, buku yang kita bincang ni, Cinta Sekedip Membun ni, kita dah sebut banyak kali. Dan mana beli buku ni pun dah sebut, dan sepatutnya dah siri ketiga kita dah patut boleh dapat buku ni kan. Boleh cuba lagi sekali. Baik, dalam buku ni ada juga Persidangan Agung Wanita Klasik. Ketika saya menulis cerpen itu, saya cuma mengangkat watak-watak tradisional ini, watak-watak wanita tradisional, dimasukkan dalam satu wilayah. Saya kumpulkan semua. Boleh tak kita himpunkan semua watak ini dan kemudian kita berdialog dengan seorang wanita moden yang saya wakilkan kepada watak utamanya. Jadi apabila cerpen itu dimenangkan, antara komen yang diberikan oleh hakim ialah pemikiran yang begini, kata hakim, pemikiran begini belum lagi pernah diungkapkan oleh mana-mana penulis wanita. Pada setuk tahun 97, 98 saya baru graduate dari universiti dan sebagainya. Bukanlah kata orang lain tak boleh buat, boleh, ada orang boleh buat, tapi ketika itu saya yang buat. Dan kemudian kaedah begitu diikuti oleh penulis lain, tapi orang lain pada masa itu tak buat lagi. Jadi nak kata saya bagus sangat, tidaklah. Itu timing je. Maknanya kebetulan masa saya menulis itu belum ada lagi orang buat, dan ini antara yang dilihat sebagai pemikiran. Dan kita akan lihat pemikiran-pemikiran. Kita bincang sebelum ni dengan cerpen Azmanuddin misalnya, bagaimana dia mengangkat idea itu dan diwakili oleh, disebut oleh Tira tadi kan, diwakilkan oleh rasa itu dengan dialog, dengan monolog, dengan perlambangannya. Jadi itu yang menunjukkan penulis itu
ingin menceritakan sesuatu, menyampaikan sesuatu, dia bukan secara langsung melalui apa yang diungkapkan, dan lebih mahal lagi apa yang tidak diungkapkan dalam cerpen itu, dalam karya itu, tapi pembaca menangkapnya, mendapatnya. Oh, ini saya rasa satu tahap yang saya pun belum capai tahap begitu. Jadi penulis memang sukar untuk jadi pengarang kerana dia satu langkah yang lebih besar, lebih jauh. Tapi kena usaha ke arah itu. Kalau tidak, siapa nak mengisi cerpen-cerpen dalam Dewan Sastra kalau tak ada pengarang di situ. Jadi pengarang harus mengisi ruangan itu pada saya lah. Jadi penulis ini boleh, siapa-siapa pun boleh. Banyak sekali di luar sana, banyak sekali. Kita mengalami, sejujurnya kita mengalami lambakan penulis. Tapi kita sebenarnya masih sukar untuk mencari pengarang. Jadi pemikiran ialah sesuatu yang pengarang boleh buat, dan pengarang ada pemikiran tu, tapi kalau pemikiran ini tidak boleh dibantu, memang yang hanya boleh dibantu adalah hal-hal yang lain. Mungkin Kak Ina boleh sambut kata-kata ini betul ke? Mungkin tak bersetuju dengan saya, silakan Kak Ina. Kita bantu Yan apa beza penulis dengan pengarang ya. Terima kasih Nisa. Okey, Kak Ina sangat bersetuju. Bahkan Kak Ina nak ulang juga, bukan bermakna ada kasta di sini. Maksudnya kalau kita akan rasa macam mana, aku penulis je, aku bukan pengarang. Sebenarnya kita sebagai penulis kena tahu dia macam ni, bila kita dah lama menulis, macam peringkat Kak Ina lah, umur Kak Ina ni dah nak masuk nak dapat kalung 60 tahun dah tahun depan kan. Jadi kita maksudnya pengalaman lama dah menulis, pengalaman menulis sudah banyak. Sebenarnya kita akan tahu bila sebenarnya kita akan jadi kita menulis sebagai penulis dan bila kita menulis sebagai pengarang. Sebab tu pada pendapat Kak Ina, siapa nak jadi penulis, siapa penulis sekarang wajib dapatkan Dewan Sastra ni. Jadilah bacaan tiap-tiap bulan. Bacalah. Contoh kerana percaya editor sekarang ni saudara Fadli dah tentu dia akan mencari karya daripada seorang pengarang, bukan dari seorang penulis. Bahkan Kak Ina sendiri rasanya selepas dijemput sekali lah untuk menulis, itu pun Kak Ina rasa macam okey, cuba jugalah, cuba kan tulis. Rasanya sampai sekarang belum lagi lah, sebab dia mengambil untuk bersedia menulis sebagai pengarang dan mengantar ke Dewan Sastra tu, dia perlukan komitmen yang betul-betul kan, yang tu. Kemudian satu lagi kan, pada pendapat Kak Ina, Nisa dan juga Yan juga, khususnya Yan, sebenarnya kita kena tahu kita nak hantar kepada mana tu sangat penting, majalah mana. Dan apabila kita mengantar ke majalah mana, itulah nanti kita akan tahu kita ni menulis sebagai penulis ke sebagai pengarang. Sebab tu dia memang tak penting untuk kita yang labelkan saya seorang pengarang. Tidak. Tetapi karya kita itu nanti yang akan dilabelkan oleh orang lain yang menilainya. Macam kami untuk rancangan ni, kami menilai pun bukan sebagai seorang sarjana. Sebagai seorang sarjana yang akan cakap tentang teori, tentang tak. Tapi saya lebih kepada sebagai pengalaman sebagai editor dan juga seorang penulis. Okey. Contohnya lah untuk diri Kak Ina sendiri, balik kita ambil contoh diri kita sendiri. Macam Kak Ina tulis ni. Ini adalah cerpen Kak Ina yang terbit dalam bulan November dalam majalah Dewan Bahasa. Tajuknya ialah Bawang Putih 7 Labu. Bawang Putih 7 Labu. Okey, Kak Ina memang tahu dalam konsep majalah bahasa ini yang penting ialah cerpen itu memberi pengetahuan. Siapa baca cerpen akan memberi fakta tentang bahasa, tentang isu-isu bahasa, semua dijemput. Kalaulah Kak Ina menulis, saya nak menulis sebagai seorang pengarang dalam majalah bahasa ni, nak sampai kepada matlamat yang saya nak cakap tentang isu apa ni, tentang Bawang Putih 7 Labu ni, tentang mesej saya tentang apa. Sebenarnya saya sedang dalam cerpen ini ialah saya mesejnya, temanya ialah tentang penjodoh bilangan yang betul. Penjodoh bilangan yang betul. Jadi kalau saya terlalu memiliki pemikiran saya di dalam ini, komentar saya di dalam ini, dia maksudnya menulis sebagai seorang pengarang, maka mesej tadi tak sampai dalam keadaan 8 halaman. Jadi saya memang secara sedar saya menulis sebagai penulis. Untuk yang ini, untuk ni. Kita kena tahu ruang majalah mana. Jadi sebenarnya kena nak tegaskan bahawa tidak salah kita menjadi penulis ke, jadi pengarang ke, tetapi dia lebih selamatlah kita menjadi, kita sampai tahap kita boleh menulis sebagai pengarang tu.
kita biasanya boleh juga menurunkan dengan tujuan untuk sampai matlamat lah, untuk macam dalam bahasa mana cepat untuk sampai cara teknik dia memang kena cepat. Jadi kena menulis sebagai penulis. Tetapi untuk majalah ataupun sebuah novel, novel pun begitu. Dia ada novel yang novel itu hanya sekadar dia ditulis oleh seorang penulis, bukan ditulis oleh pengarang. Itu ada dalam sastra dinamakan ada sastra tinggi dan sastra popular. Dan kedua-duanya bukan tidak bernilai. Bernilai dan ada peminat yang tersendiri. Bahkan kami masa di Dewan Bahasa dulu ketika Kak bekerja, kita memang mengalu-alukan novel-novel popular kerana dengan membaca novel popular itu akhirnya akan memancing pembaca-pembaca ni untuk meningkat lagi pembacaan mereka pergi kepada sastra tinggi, iaitu yang ditulis oleh pengarang-pengarang. Okey. Boleh? Jelas? Boleh Yan? Adakah? Boleh Kak Ina, jelas. Macam tu. Jadi jangan rasa rendah diri, jangan rasa macam kita jangan labelkan diri kita. Biarlah karya kita dilabelkan oleh penilai-penilai yang bertauliah melalui anugerah tadi contohnya kan. Okey. Nisa, Kak Nak serahkan pada awak balik. Okey Kak Ina, bagus sekali. Terima kasih. Baik, bagus. Sebab kadang-kadang jangan, kita tak nak juga nanti Ian kan lepas ni dia nak jadi pengarang. Dia dah jadi pengarang, lepas tu dia pun lupa diri dan tak boleh turun. Jadi saya pengarang, saya tak boleh turun. Bukan macam tu. Maknanya seorang kalau dari segi istilah tu saya tak berapa setuju dengan istilah sastra tinggi dengan sastra popular lah. Pada saya sastra itu sastra saja. Yang selain itu ialah pada saya karya fiksyen. Itu terpulanglah, itu panggilan-panggilan yang kita boleh namakan. Tapi again, sekali lagi dia bukan soal kasta, tetapi ialah kecenderungan kita untuk menjadi lebih baik daripada apa yang telah kita hasilkan. Okey, saya rasa cukup dulu. Banyak soalan sebenarnya ni. Dia telah menimbulkan, saya sebenarnya tak berapa nak suka isu penulis pengarang ni dibangkitkan sebab saya tahu dia akan membangkitkan persoalan. Misalnya ada soalan, nanti terpulang kita nak jawab dalam perbincangan nanti. Ada soalan misalnya dari Puan Mazni. Sekejap tak keluar. Sebentar. Dah keluar dah, saya nampak. Okey. Dia kata, Puan Mazni kata, adakah teori penulisan membantu atau penting untuk menjadi seorang pengarang? Mungkin kita catat dulu soalan ini dan mungkin kita akan rangkumkan dalam jawapan waktu perbincangan. Ada satu lagi soalan daripada maksudnya ini daripada Gabriel rasanya. Ni Gabriel dari Labuan, nama dia tak keluar, dia jadi Facebook user, saya tak faham kenapa. Tapi yang penting soalan ni Gabriel Gabriel tanya, adakah pengarang, maksud di sini pengarang akan menulis unsur falsafah? Adakah maknanya pengarang ni akan menulis unsur falsafah? Manakala penulis akan menulis dengan unsur perasaan? Adakah begitu? Tak apa, kita ambil dulu soalan ni, kita akan tengok. Jadi daripada situ kita nampak sebenarnya ada beberapa hal yang kita boleh angkat sebagai perbincangan. Dan ketiga, saya rasa ini sebahagian telah dijawab, iaitu soalan bagaimana nak melatih diri menjadi pengarang yang baik. Bagaimana kita melatih diri. Antaranya tadi Kak Ina dah kongsikan, kita membaca karya-karya yang baik, karya-karya yang bukan semestinya sukar berat, tapi kita mengubahlah horizon pembacaan. Kalau kita untuk menjadi pengarang ni, dia macam kita menjaga tubuh badan, macam kita jaga diet diet kita. Macam ni kita nak menjaga diet, macam ni kita nak kurus atau tidak badan kita ini ialah pemakanan. Bagaimana kita mengurus pemakanan kita. Jadi untuk menjadi pengarang, pemakanan kita apa? Bahan bacaan, bahan yang masuk dalam minda kita ini kita kawal. Dikawal, kita tahu apa yang masuk. Dan kalau kita hanya membaca satu jenis bahan bacaan sahaja dan kita cuma menafikan ataupun tidak membaca bahan yang lain, kesannya macam mana? Contohlah macam kita makan, kita hanya makan daging saja, kita tak makan sayur, kita tak makan dan sebagainya. Apakah kesan kepada tubuh badan? Kalau kita hanya memakan sayur saja, tidak memakan protein misalnya, tentu ada kesan yang berbeza dan sebagainya. Jadi ini kita bantu dengan bahan bacaan tadilah kita akan bincangkan selepas ini. Baik, kita teruskan dulu sebelum masa kita pun sudah 10.45 sebenarnya. Kita teruskan dengan slide yang kedua. Barangkali Yan mungkin teruskan dengan cerpen kita lah, cerpen pertama. Yan pilih cerpen Ipin nampaknya. Silakan Yan, bagaimana perbincangan tadi kita bawa kepada Ipin, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Nisa. Okey,
apabila membaca Ipin ya, karya Shahnun Ahmad, ia satu cerpen yang memang menyentuh perasaan dan menyayat hati. Saya fikir Shahnun Ahmad memang sengaja untuk membangkitkan perasaan sedih sebab melankolik ya dalam penceritaannya supaya membaca dapat merasai apa yang sedang dirasai oleh seorang atuk ya. Okey, cerpen ini dari sudut pandang seorang atuk yang melihat ya ataupun yang menyaksikan keperitan cucunya ya. Salah satu cucunya yang bernama Ipin yang menderita kesakitan ya. Apa yang menarik ialah tentang gaya penceritaan Shahnun ini sangat bersahaja ya. Latarnya kita boleh nampak sangat sederhana ya. Latar di sebuah rumah, sebuah kampung ya. Dan dia berkisar dalam rumah itu dan bagaimana Shahnun boleh membesarkan ya perasaan-perasaan yang ada ya dalam dirinya dengan isterinya, nenek, perasaan yang perasaan galau, perasaan sedih, perasaan sebab yang dihadapi oleh anaknya Sidik dan juga menantunya Hayati ya. Dan ini adalah satu isu utama yang diketengahkan dalam cerpen ini adalah isu kasih sayang ya, isu kemanusiaan dari sudut pandang seorang datuk ya. Dan kita terbuai sebenarnya, kita dapat rasakan Ipin walaupun dia pada saya mungkin dia dalam berumur 4 ataupun 5 tahun ya, tapi digambarkan sebagai sangat kurus ya. Kalau baca cerpen ni, Shahnun Ahmad mengatakan tubuhnya yang kerdil, pipih macam burung belibis. Saya rujuk Google bagaimana rupa burung belibis tu. Burung belibis ni memang burung yang kecil. Memang bukanlah burung-burung yang besar tu ya. Sampai itulah kita kata faedah manfaat membaca, meluaskan bahan pembacaan ni, kita dapat tahu ilmu baru ya, belibis bagaimana ya. Jadi walaupun dia ni kurus tapi dia riang, dia suka melonjak-lonjak ya, sebagai seorang kanak-kanak memanglah fitrah dia tu seorang yang riang, lincah ya. Tetapi dia tak tahu ajal semakin menghampirinya ya, disebabkan penderitaan satu penyakit ya. Dan apa yang paling kita kata dominan ya, yang sangat kita akan nampaklah sangat jelas di sini adalah penggunaan bahasa yang berulang-ulang yang saya fikir ia disengajakan oleh Shahnun Ahmad ya. Dia menimbulkan unsur emosi ataupun patos ya kepada pembaca. Yang ni yang saya fikir tak ramai ya. Mungkin kita nak buat sebenarnya. Saya pun pernah juga buat. Kita saja nak besarkan, nak bagi tahu dekat pembaca betapa sedihnya dia kan. Tapi kadang-kadang kita nampak benda ni, unsur ni sangat-sangat lewat, tetapi tidak bagi apabila kita membaca Ipin ni memang sangat bersahaja. Contohnya macam ni. Kali ini ke Kak Nisa nak baca. Saya fikir Kak Nisa elok bacalah. Alamak, kita baca ke? Baik. Ya, baca. Ipin Shahnun Ahmad. Kali ini terasa maha penting. Penyakit Ipin bertambah teruk. Dan ini memang disedari oleh kami semua. Sudah puas berubat, tetapi tidak pernah nampak sembuh pun. Badannya bengkak di sana, bengkak di sini, dan dagingnya yang membaluti tulang-tulang kerdilnya terasa bagaikan medak. Warna tubuhnya kebiru-biruan, hitam. Tapi kalau bercakap pun, apa yang hendak dicakapkan? Tetapi, tidak bolehkah bercakap apa-apa? Tetapi, apa yang hendak kita buat lagi? Tetapi Ipin. Tu dia menjadi kan bagi Kak Nisa baca. Baru tahu kenapa. Saya pun macam fikir kenapa Kak Indah ya sebagai editor menangani karya ni. Kenapa tak cantas je banyak benar kan Ipin kan. Tetapi bila kita dengar ya Kak Nisa melontarkan ya, melantunkan apa yang sebenarnya berlaku
yang bergejolak ya di jiwa seorang atuk, itulah dia ya. Dan kita dapat lihat dia tadi ada soalan Tuan Gabriel ya pasal maksudnya nak jadi pengarang ni tak perlulah kalau pengarang falsafah, penulis perasaan, tidak. Pada saya kedua-duanya sangat-sangat penting ya. Bagaimana untuk next slide ya, bagaimana Shahnun Ahmad melahirkan perasaan galau, perasaan yang kita kata perasaan yang dia dah tak boleh buat apa-apa dah, perasaan yang macam kosong, mungkin perasaan dia macam kita kata perasaan yang kering lah kan. Digambarkan dengan ini, mungkin Kak Nisa boleh baca. Di luar rumah cuaca terang benderang kerana matahari yang tidak pernah berasa tua itu benar-benar bersinar terik. Tidak terasa angin berpuput masuk. Beberapa pokok yang tegak di halaman pun kaku, bagaikan mati. Ada sepohon yang sekah dahannya dan dahan itu terjuntai menunggu detik untuk menyembam ke bumi. Bumi juga kering, tidak ada rumput-rumput tumbuh di atasnya, bagaikan tidak bermaya lagi. Beberapa ekor ayam sedang berkeliaran mencari sesuatu di bumi yang kering itu. Ada yang berkokok, ada yang berciap, ada yang berketuk. Tetapi kokoknya, ciapannya dan ketukannya sudah tidak terasa indah lagi kerana bumi tersangat kering. Yang ni saya namakan pelukisan alam ya. Bagaimana dengan menghubungkan perasaan dengan alam itu digambarkan sebegitu, pembaca akan dapat merasai dengan lebih jelas. Yang ni sejujurnya saya masih lagi belajar untuk meneroka perasaan itu dan membangkitkan ya, ataupun menghubungkan dengan alam. Ya, yang ni saya kena banyak, untuk sebagai saya seorang penulis, saya banyak brush up lah belajar. Saya banyak belajar daripada Kak Ina. Kak Ina memang sangat bagus ya dalam hal ni. Jadi saya rasa itu saja untuk Ipin, yang mana kesemuanya unsur-unsur itu sebenarnya menambah baiklah mungkin dari segi teknik, dari segi kita kena betul-betul sebagai penulis ni kena betul-betul lah meneroka lagi ya, berusaha lagi untuk menyampaikan sesuatu itu dengan penuh perasaan. Itu saja, sekian. Terima kasih. Okey. Jadi betul lah seperti kata ni editor juga dari Selatan ni, Puspawangi. Puspawangi kata teknik perulangan mungkin gaya bahasa Shahnun Ahmad. Ya. Okey. Dan seperti kata Puan Tiras Raduan juga, editor yang tahu mana yang jika dicantas hilang kesan, macam tetapi di permulaan ayat tadi kan, tetapi ya. Kata Puan Nur Azah juga, ramai juga yang nonton pagi ni ya, terima kasih. Ya kan tak datang, tercari juga orang-orang yang biasa datang ya. Nampak bagaimana Shahnun kaitkan perasaan dengan keadaan alam bagi menggambarkan apa yang ada dalam perasaannya. Ya, yang ini yang sebenarnya dia tak kata perasaan aku tu macam mana, tetapi digambarkan alamnya bagi mewakili. Sebenarnya apa yang kita bincangkan ini ada namanya ni. Jadi kita tanya editor lah kan, editor yang tahu ni nama dia apa Kak Ina, kita panggil apa benda ni, dalam sastra kita panggil apa kan. Jadi mungkin Kak Ina boleh kongsikan dengan kita semua apa yang dimaksudkan. Silakan Kak Ina. Ini yang kena buat bengkel ni Nisa. Terima kasih Yan. Pertama terima kasih kepada Yan kerana memilih bengkel tau. kerana Yan kan memilih petikan yang sangat bagus jadikan contoh. Kan, okey, dua perkara dalam petikan. Yang pertama itu adalah tentang perincian watak. Dan Kak Ina harap sangatlah kan dalam secara kopi ni adalah peguam-peguam yang masuk bengkel Kak Ina tu tonton kalau dapat, bukan hari ini, selepas ni tontonlah. Begitu juga doktor-doktor yang pernah masuk dalam bengkel-bengkel, siapa-siapa sajalah yang pernah masuk bengkel Kak Ina. Ini contoh yang sangat jelas yang kena dengan apa yang kita nak terangkan. Pilihan yang betul Yan, tahniah pada Yan. Memudahkan lagi lah untuk Kak Ina dan penonton kita melihatnya. Pertama ialah tentang pelukisan perincian watak tadi. Nampak tak bagaimana dengan kata-kata tadi dilukiskan oleh Shahnun sampai kita dapat gambarkan teruknya Ipin, kesiannya Ipin. Macam itulah yang kita nak gambar. Bukanlah bila kita jadi penulis, biasanya kan kita akan menulis
dari kisah demi kisah dan sehinggalah selesai. Kita ikut plot cerita. Itulah dikatakan penulis. Tetapi sekarang juga nak jawab daripada soalan tadi, apa maksudnya bila kita menjadi penulis, kita hanya menulis dengan perasaan saja, bila nak jadi pengarang tulis dengan falsafah. Sebenarnya kedua-duanya memerlukan falsafah dan perasaan itu perlu untuk menjadi anda seorang penulis, anda menulis sebagai seorang pengarang. Tetapi biasanya dia akan menjadi begini. Dia punya label dia akan berbeza. Untuk menjadi penulis, macam bila saya nak menulis dengan Dewan Bahasa kan, majalah Dewan Bahasa, isu bahasa, saya turunkan, saya tak banyakkan sangat tentang falsafah. Tapi perasaan ada, bukan tak ada perasaan, bukan tak ada, tapi sikit saya akan kontrol dari segi itu. Tetapi apabila nak menulis sebagai pengarang untuk kita hantar ke majalah-majalah yang besar seperti Dewan Bahasa tu, saya perlu banyak. Sebab tu karya-karya yang menang tu, semuanya karya-karya yang macam Awangku Marali tu, kaya dengan bahasa falsafahnya. Begitu juga karya yang pendek dari Rahmat tadi kan. Rahmat dia pendek je cerita pendek tapi kaya dengan apatah lagi karya Shahnun Ahmad. Allahyarham Shahnun Ahmad ni memang kaya dengan bahasa-bahasanya. Kemudian yang kedua ialah pilihan petikan yang tadi juga sangat menarik. Sebab kerana baru-baru ni untuk bengkel dengan perempuan menerangkan bagaimana panorama alam tu membawa perasaan. Inilah contoh dia. Kan dalam mana contoh, maksudnya gambaran yang kita pilih tentang panorama alam tu kena dengan perasaan. Seperti keringnya suasana latar tempat yang watak ini berada, begitulah keringnya harapan untuk keluarga Ipin ni melihat Ipin akan terus hidup. Mereka bersedia untuk menghadapi satu kehilangan. Itu satu contoh yang baik untuk siapa nak tahu panorama alam tu, bagaimana alam tadi mewakili perasaan kita. Kita tak perlu mengatakan perasaan kita, tapi kita kiaskan dengan alam. Begitu juga katakanlah ini alam yang dicontohi, yang petikan dia ambil contoh tadi, digunakan untuk suasana riang contohnya, watak dalam beriang, mesti tak kena kan. Itu saja dia punya tip. Kan tip-tip bagaimana kita nak gambar, nak cantik lagi karya kita supaya karya kita bukan sebagai kita ni ditulis oleh seorang penulis, tapi kita seorang pengarang. Itu okey, itu satu. Yang seterusnya pula, saya juga rasa macam teruja sangat yang menonton pun hebat-hebat. Saya tahu Puspa Wangi itu ialah kita panggil dia ialah editor, dia ada gelaran dia, editor saya pun dah lupa gelaran, tapi dia editor yang sangat berpengalaman, muda tapi berpengalaman dan juga seorang penulis. Kan saya ada gelaran dia tapi saya lupa. Bagus Allah lupakan tu supaya dia tak bongkar. Yang keduanya pula seperti tadi yang Azhar cakap kan, dia kata memilih betul, kemudian gambarkan perasaan. Kita dapat yang menonton ni pun orang yang hebat-hebat. Jadi sekarang ni macam Tiras kata juga, dia kata apa tadi, editor yang tahu kenapa tak potong tetapi. Okey, sekarang saya rasalah hari ni, saya harap saya tak buat bengkel. Saya tak buat bengkel. Sebenarnya seorang editor, terutama sekarang editor lah, editor Dewan Sastra ke editor mana-mana, kalau menyunting jangan tersalah potong. Seorang editor kena faham tentang ini, iaitu gaya bahasa perulangan. Dan dia berbeza tadi yang cakap tentang lewah kan. Lewah, nanti kita akan terangkan lewah. Bukanlah bermakna perulangan itu menjadi lewah. Potong je, kenapa nak banyak tetapi. Okey, sekarang saya nak terangkan dalam gaya bahasa perulangan. Saya cuba tidak buat bengkel. Saya akan buat lajulah. Pertama, inilah dia anafora, maksud dia perulangan perkataan pada awal baris. Okey, saya terangkan dulu. Dia ada 6 saja. Anafora, afifora, simplok, lepas tu tak sebut pun susah, bla bla bla. Itulah dia. Parallelism. Okey. Selepas tu, sebab kita nak laju, saya akan terangkan satu-satu. Ada contoh sekali Okey, contohnya anafora ialah perulangan perkataan pada awal baris. Inilah contohnya, mak sebenarnya mahu kalian berkahwin. Mak rimas kalian kontang-kanting sana sini tanpa hala. Lepas tu mak. Dia semua kan mak. Perulangan awal. Jangan kita jadi editor, kita pergi banyak ulang mak ni. Potong, kita pun susun ayat balik.
Kita jadikan dia koma-koma dia. Tolong ya, ini dinamakan gaya perulangan penulis. Walaupun saya tak tahulah benda tu tahu atau tidak, editor kena tahu ini ialah gaya anafora. Dan seterusnya, slide seterusnya, afifora pula, bezanya dah perulangan tu di belakang. Sekali lagi pun saya kata jangan editor sunting pergi satukan ayat tu, kan mesti feras dia. Ada sebab kenapa dia pulang tu. Okey, seterusnya sebab kita bukan buat bengkel, satu lagi dia namanya simplok. Simplok ni dia ialah gabungan antara anafora dan epifora tadi, iaitu perulangan sama. Mak, kalau tengok nota ni kan, dah tengok slide ni ialah mak kat depan sama, belakang pun sama. Okey, pengarang ni ialah ini saya ambil petik daripada Mak Rindu Musim Menuai. Penulis dia siapa ni Sah? Kerana tak dapat baca. Sekejap. Mak Rindu Musim Menuai, M. Fitri Rahman. Ya, itu namanya. Ini bukan karya Shahnon, tapi kita ambil contoh lah. Okey, selepasnya kita terus ke karya Shahnon, slide seterusnya karya Shahnon. Maaf ya sebab saya ni ada masalah sikit bila cahaya banyak, saya tak boleh baca. Slide seterusnya ialah ini daripada cerpen Ipin sendiri. Okey. Cerpen Ipin sendiri. Ipin ni Shahnon menggunakan perulangan yang dinamakan responsil, iaitu perulangan kata dalam satu baris. Inilah sebuah cerpen yang panjang sebenarnya, sangat panjang. Kan, panjang. Tetapi percaya tak kalau saya katakan, dan kalau tengok dalam buku ini, baris-baris yang diulang baris-baris tu, ini sahaja yang saya kutip daripada buku itu, cerpen itu, ini sahaja. Tapi diulas cantik panjang. Setiap dia mula, contohnya dia kata, Atuk dah tua, Atuk dah tua, Atuk dah tua. Nanti ada panjang dia punya naratif ditulis oleh Shahnon. Kemudian kan ada lagi kan macam 3, 4, 5 perenggan tu nanti ada lagi. Jangan kata Atuk begitu, tak baik. Jangan kata Atuk begitu ya. Ini mak Ipin ni nasihatkan. Lepas tu kan dia perlu dengan naratif. Ada lagi. Kalau saya kumpulkan ni maknanya kata-kata baris ini diulang lebih daripada 3 kali dalam cerpen yang sepanjang dalam 20 halaman. Kalau dia terbit dalam bentuk majalah tu, saya ingat dalam 10 halaman, sepatutnya 4 halaman je kan, 10 atau 12 halaman. Diulang-ulang tu lebih daripada 3 kali. Inilah kata-kata baris-baris yang tu kemudian diulas-ulas. Kenapa? Okey, sebab kita bukan buat bengkel, kita pergi tengok slide dia. Slide seterusnya. Okey, naratif pengganti monolog. Yang berlaku ialah tidak lama lagi, bila kan saya katakan, kalau tengok teknik Shahnon menulis tu, satu baris dia kata Atuk dah tua, kata Ipin, Atuk patut mati, Atuk mesti mati. Lepas tu nanti kan naratif Shahnon tu dia kata gini. Naratif maknanya lepas baris saya kata diulang berkali-kali tu, dia akan kata Tifora tadi bukan, kita pergi pada monolog tadi. Saya tak faham kenapa dia sekejap diulangkan baris-baris tadi berkali-kali dan kemudian monolog tadi, maaf ya dari segi teknikal. Okey, bukan ni. Jadi selepas katakan Atuk dah tua, Ipin kata Atuk dah tua, nenek dah tua macam tu, okey. Akan ada naratif dia begini. Contoh ya, tidak lama lagi Atuk dan nenek matilah kerana Atuk dan nenek dah tua. Atuk dan nenek akan pergi jauh dari sini, meninggalkan Ipin. Ipin tak boleh bela-bela, tak boleh dicakap. Patutnya kalau kat sini teknik ialah teknik monolog kan. Monolog dia ada tanda petik satu di sini. Tetapi Shahnon tak gunakan teknik itu. Dia naratifkan saja monolog dia. Tetapi di mana kita tahu ini monolognya? Di sinilah. Tetapi ingatan itu untuk berkata-kata itu hanya tinggal ingatan saja. Tidak juga terkeluar. Aku beralih ke arah maknya dan maknya menunduk, menggabuskan kedua-dua belah matanya dan seterusnya lah maksudnya. Itu ialah teknik. Satu teknik lagi. Sebab tu dalam penulisan ni, kalau ke asas untuk jadi penulis, saya masih lagi suka membezakan antara penulis dengan pengarang tadi. Kalau dalam bengkel-bengkel saya akan kata jangan tinggalkan
Jangan asyik naratif. Banyakkanlah monolog dan dialog untuk memberi jiwa kepada watak-watak itu. Tetapi apabila kita nak jadi pengarang, ini lagi satu teknik yang sangat menarik yang kita gunakan, bagaimana yang sepatutnya disampaikan secara monolog tadi disampaikan dalam bentuk naratif. Suara Shah Nun tu, suara watak tu, watak-watak itu digambar secara naratif, dia menjawab segala perasaan. Sangat menarik karya ini kerana dialog dia itu je. Diulang-ulang baris itu. Okey. Jadi janganlah dipotong. Okey, seterusnya saya nak tunjuk pula lagi satu, ialah ini adalah satu teknik perulangan yang dibuat oleh Shah Nun juga yang dinamakan disebut dia paralelisme. Okey, maksud dia ialah tak kiralah bunyi dia apa kan, perulangan perkataan yang sejajar dalam baris-baris yang berikut. Konsep ini boleh bertindih-tindih antara anafora, apifora, simplok dan responsi. Ini ialah sedotan daripada cerpen Shah Nun yang menang juga hadiah sastra perdana dalam buku ini juga, iaitu oleh Seha, tajuk dia Seha oleh Shah Nun. Kan, apa yang saya birukan itu, lihatlah bagaimana Shah Nun mengulang-ulang menggunakan teknik ini. Sebab tu saya kata editor kena tahu. Jangan sampai dipotong pula. Ini hilanglah. Sebab tu Shah Nun, Allahyarham Shah Nun ni, kalau saya dah sunting, saya akan telefon dia, saya akan cakap, cikgu, saya panggil cikgu je. Cikgu nak tengok ke balik yang Ina dah sunting? Jawapan dia ialah, tak payah, cikgu percaya dengan Ina. Dia macam alamak macam itu. Sebab saya akan jaga benda-benda ni dan insya-Allah dengan semuanya Allah yang kita tahu kenapa dia buat hal ini. Contohnya sekarang saya tunjukkan ya. Contoh di perulangan Shah Nun ni ialah atuk buat apa? Tanya Seha sambil mendakap atuknya pula. Atuk buat apa? Nampak tak perulangan ulang Seha lagi kan? Memang saya baca tak sesedap siapa tu? Puan Nisah kita lah ya. Okey. Memang anak kami sudah pandai bercakap pun. Atuk sedang duduk atas lesung hindik. Berulang-ulang tu lesung hindik tu. Sambil memegang kepala lesung hindik yang ditindih-tindih. Okey. Sebab kita nak cepat semua perkataan lesung hindik semua diulangkan berkali-kali dalam satu perenggan jenis saja yang saya ambil ni. Bayangkan, kemudian akhir dia kata, Seha pun tanya atuk dia, mana lesungnya, mana hindiknya, mana padinya. Kenapa saya merahkan padinya itu? Kerana inilah persoalan yang dimasukkan oleh Shah Nun bahawa akibat kemajuan pemodenan sawah padi dah tak ada. Kerana yang ada sekarang kilang-kilang. Padi pun diusahakan secara kilang-kilang. Jadi sebab itu dia buatkan watak Seha tu bertanya, mana hindiknya, mana lesungnya, mana hindiknya, mana padinya. Itulah persoalan dalam cerpen ini. Dan saya nak simpulkan juga Shah Nun ni sebenarnya kan, kalau ini juga ya, kalau kita tengok dia menang dua-dua tau. Dua dalam tahun yang berbeza, 2001, 2002. Kalau kita lihat gaya masih menggunakan gaya yang sama. Shah Nun menggunakan gaya perulangan yang sama. Gaya perulangan. Sampai kita kata Shah Nun memang akan buat perulangan. Tetapi nampak tak dia menggunakan jenis perulangan yang lain dalam cerpen Seha. Dan mood pula dalam cerpen Seha dengan Ipin sangat berbeza. Begitu dengan sudut pandang pilihan dia. Kan, sebab itu walaupun dia menggunakan sudut pandang dalam cerpen Seha, dia menggunakan sudut pandang ibu dan ayah Seha yang bercakap. Kan, yang bercerita. Dan Seha itu ialah diberikan watak yang menggembirakan. Tetapi Ipin watak melankolik yang sedih semua tadi kan, dan sudut pandang daripada sudut pandang seorang atuk dan nenek. Beza. Walaupun dia menggunakan gaya perulangan, jenis perulangan lain, sudut pandangan lain, itulah yang dikatakan beliau seorang pengarang. Okey. Boleh Yan? Boleh Nisa? Kerana tidak memberi bengkel kan? Maaf kena berdiri kerana masalah lutut. Nak kena berdiri nyanyi Negaraku ke apa? Tak ada kan? Tak, dia kena kerusi ni sangat semangat tu sebab diri.
apa. Berdiri. Silakan. Okey. Kadang-kadang kita kena betulkan keadaan berdiri. Jadi betul. Jadi itu dia orang yang menganggap pengulangan tu sekadar mengulang-ulang, tetapi kalau kita mengulang dan kita tahu kenapa dibuat dan dengan ilmu, pengulangan tu jadi cantik sebab dalam apa-apa karya seni sekalipun pengulangan repetitive pattern ataupun corak yang diulang-ulang tu sebenarnya memberi kesan yang berbeza lah. Ada masa kalau kita tengok dalam ilmu fotografi, dalam ilmu fotografi juga ada pengulangan, ada kita ulang repetitif maknanya kita ulang benda tu, tetapi ada satu yang lain daripada corak yang berulang. Jadi dia akan menonjolkan ada sebab lah. Sama juga dalam penulisan kreatif, pengulangan itu ada sebab, bukan semata-mata tak tahu nak buat apa saja dah ulang ataupun dia tak perasan ataupun tak sunting. Yang ini akan menjadikan sesuatu karya itu lewah. Jadi sebelum kita masuk kepada, mungkin selepas ni Kak Ina simpan dulu, kita perlukan penjelasan apakah beza perulangan dengan lewah. Jadi kita teruskan dulu Yan dengan cerpen selepas ni kita akan masuk. Jadi Yan kena teruskan dulu dengan cerpen berikutnya iaitu Jeritan Pulau. Kita nak dengar dulu komen daripada Yan. Kita silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ke? Harapnya jelas ya sebab sangat jelas. Sebab masih lagi berlaku kehidupan di sekitar saya ni masih lagi berlaku. Jadi saya pun nak juga meneruskan ya, tapi insya-Allah lah saya cuba cakap cepat dan menepatilah ya sampai kepada pembaca anda semualah. Okey, Jeritan Pulau Rahmat. Di sini saya belajar satu lagi lah teknik ya, teknik personifikasi. Pernah juga di kami Cendekia Kopi ya menampilkan teknik ni ya dalam, kalau tak silap tajuk dia special effects dalam penceritaan ya. Boleh tengok balik ya dalam Facebook Cendekia Kopi jam 10 musim, saya dah lupa musim apa tapi memang ada ya. Okey. Kalau teknik personifikasi ni yang ni kita baru nampak ya, pulau ialah dia lebih apakah teknik personifikasi ni sebenarnya mengambil dia sesuatu yang bukan benda hidup ya, seperti pulau dan memberikan dia sifat manusia. Pulau di sini daripada judulnya Jeritan Pulau ya, bagaimana sebuah pulau boleh menjerit. Inilah dikatakan teknik dan beberapa teknik yang boleh kita lakukan dalam karya sastra ya. Dan Jeritan Pulau juga menggunakan subjek geografi ya. So dalam cerpen ini dia mengambil subjek taufan ya, El Nino yang dirujuk sebagai kakak dan La Nina ya dirujuk sebagai adik ya. Dan gagasan dan pemikiran disampaikan melalui simbol dan makna tersirat ya, kena baca betul-betul ya. Ada pelambangan-pelambangan yang memberi makna yang tersirat ya, yang kita boleh dapat bacalah. Okey. Di sini ya kita yang ni yang sebenarnya dah yang saya telah jelaskan di permulaan siaran kita tadi, bagaimana pengarang Rahmat begitu bijak menggunakan ilmu bantu yang dia dapat tu, ilmu geografi, untuk memberi nilai tambah kepada karya. Apabila kita baca, ia secara langsung bukan saja kita mengetahui ceritanya, kita mengetahui gagasan pemikirannya, tetapi membijakkan kita dengan secara tak langsung, memberikan kita satu informasi maklumat tentang taufan, nama-nama taufan ya. Dan ini saya rasa hanya seorang pengarang yang mampu ya melahirkannya dengan begitu baik ya. Kalau sekadar penulis, mungkin itu yang kita kata, penulis hanya menulis secara deskriptif ya, untuk memasukkan satu ilmu baru dan menggunakan ilmu bantu itu sebagai gagasan pemikirannya, mungkin perlu lagi latihan ya. Macam saya memang katalah saya nak masukkan ilmu biologi ya dalam saya punya penceritaan. Mungkin dari sudut sedikit saja, tidaklah mempersonifikasikan keseluruhannya ya sebagai cerpen saya. So itu memerlukan latihan lah. Okey, seperti yang saya telah jelaskan tadi, menggunakan istilah image, citra dari sumber alam secara konsisten ya bagi membentuk naratif yang koheren sesuai dengan isu yang disampaikan ya. Boleh baca ya. Yang ini cantik ya, sebab saya pernah belajar apabila dengan Dr. Fadrazi ya, apabila kita menulis puisi pun sama ya. Jangan ada citra bercampur. Bila ada citra bercampur dia tak cantik, dia kurang manis, dia jadi tak harmoni. Tapi
pada saya pengarang A. Rahmat ni sangat berhati-hati memilih ya diksi-diksi, memilih kata-kata yang sesuai ya untuk memberikan satu koherensi kepada karyanya ya. Taufan kita tahu ada nama Taufan Mitch. Selain daripada El Nino dan La Nina, ada Mitch, ada Great, ada Fifi, ada Gorgeous, ada Georges Gordon ya. Semuanya diberikan dalam cerpen ni dan ditunjukkan di manakah satu-satu Taufan ni berlaku. Yang ni memerlukan ilmu geografi tadilah. Dan pada saya ini adalah satu kita kata isi yang nak disampaikan adalah tentang bagaimana manusia, sebenarnya tentang manusia yang alpa, yang mudah lupa dengan isyarat-isyarat alam yang telah pun berlaku, masih lagi leka, masih lagi alpa, ya, masih lagi sombong dan bongkak. Dan A. Rahmat memberikan wacana balasnya. Dia nak jadikan ya Taufan ni bersuara kepada manusia ni supaya kita yang membacanya terasa insaf, bertaubat, ataupun mungkin dalam keadaan leka dan lupa tu kita tersentuh hati untuk teruslah bertaubat, ya, tak melakukan perkara-perkara yang tidak baik ya. Saya rasa itu adalah gagasan dia dan menarik ya tentang jeritan pulau. Itu saja Kak Nisa. Minta Kak Nisa lah, ini adalah satu contoh lah. Okey, mungkin ni contoh contohnya saya bacakan sedikit dalam jeritan Pulau A. Rahmat. Nina berfikir terus, gegaran kota fikirnya mengemburkan asap sejuk berkepul-kepul merentas dari Amerika Selatan terus menerus mengganggu cuaca dunia. Hujan dan kemarau bertukar ganti di Amerika Selatan dan Afrika menghantar ribut kencang ke Asia. Garisan khatulistiwa tegang melenting oleh kesejukan. Satelit-satelit yang berlonggok di arena buangan di angkasa dibungkus oleh hampas salju yang keras. Jadi dekat sini juga kalau kita tengok tadi saya komen sedikit tentang nama-nama Taufan tu. Kalau membaca, kita boleh Google dan cari bagaimanakah Taufan ataupun hurricane dan typhoon sebenarnya ada nama unik. Ini bacaan, ni kena tengok National Geographic dan sebagainya, itu antara saya suka tengok dan baru tahu sebenarnya setiap Taufan ini nama dia unik kerana Taufan, misalnya Taufan Mitch hanya berlaku pada tahun sekian di mana lokasinya. Jadi lepas tu kalau Taufan yang lain datang pada bulan yang berikutnya ataupun yang berikutnya, dia tak nama Taufan Mitch lagi. Dia akan pergi ke abjad yang berikutnya, dia akan pergi huruf N misalnya. Dan seterusnya. Sebab itulah dulu kita pernah dengar Taufan Andrew kerana dia Taufan yang pertama keluar pada tahun berkenaan. Dan dalam cerpen ini juga tidak disebutkan Taufan Katrina kerana Katrina adalah tahun 2005. Itu saya ingat sebab pergi ke tempat tu dulu selepas 10 tahun kemudian semasa di Iowa kan, pergi ke Louisiana, ada Taufan Katrina, dan cerpen ini ditulis sebelum daripada terjadinya Taufan. Ini pengetahuan geografi yang membantu penulis. Saya fikir kalau kita hanya menceritakan tentang itu, dia jadi penulis semula. Jadi jadinya kenapa? Yang ini yang dalam cerpen ini A. Rahmat menunjukkan bukan soal kita tahu berapa banyak istilah, bukan soal berapa banyak Taufan yang kita tahu, tetapi apakah kesannya dalam karya yang kita nak sebutkan dan apakah yang nak disampaikan oleh pengarang. Itulah pemikirannya. Kalau sekadar kita menyebut semua ini, dia jadi rencana National Geographic lah. Sekadar memaklumkan saja. Dia bukan itu. Sebab itu kerja penulis artikel, penulis isu yang lain, buku yang lain. Tetapi untuk karya kreatif, kita harus memberi makna. Jadinya kenapa setelah kita menyebut semua ini kan? Mungkin Kak Ina ada nak tambah tentang cerpen A. Rahmat ni, jeritan pulau? Dan Yan, okey. Pilihan petikan ini juga, ya, pilihan petikan ini sebenarnya sebagai contoh, satu contoh bagaimana fakta-fakta itu dikreatifkan. Jadi kalau saya harap kepada siapa-siapa yang nak gunakan kan ilmu bantu, maknanya di luar bidang kita tu maksud di luar bidang sastra. Apa yang kita baca, yang kita nak tulis dalam nak jadikan sebuah cerpen, ini sebagai contoh lah bagaimana dikreatifkan fakta-fakta itu. Dan keduanya saya juga untuk tadi Yan ada sebut tentang gagasan. Sebenarnya kalau kita tengok karya Shannon tadi pun dan juga karya A. Rahmat juga, yang ni gagasan yang dia bawa masuk pada waktu itu sebenarnya kita tengah besar dengan teori sastra
berunsur Islam. Jadi saya nak jawab juga tadi soalan kepada penonton, perlu ke kita tahu teori penulisan? Kena ikuti, memang perlu supaya tulisan kita tu bukan sekadar tulis hanya luahan perasaan saja. Kita tahu teknik dan teori lagi bagus, lagi berkesan, dan itulah pun searah untuk menjadi seorang pengarang. Dan seterusnya juga saya nak juga balik lagi pada perulangan. Kalau lihat dalam cerpen buku ini, dalam buku Jeritan Pulau ni, Rahmat memulakan dengan di peringkat kedua dia, memang pulau ini tidak pernah berganjak, tidak pernah karam, yang kelihatan terayak-ayak dan terhuyung-hayang, turun-gayang tu hanyalah permukaan air di sekelilingnya dan bla bla bla. Kemudian dengan perenggan yang sama di halaman seterusnya tu, di halaman seterusnya masih lagi dia mengulangi fakta yang sama, iaitu pulau kecil ini ada waktunya kelihatan terumbang-ambing gini kan. Masih itu perulangan lagi. Jadi jangan dipotong dan kita teruskan. Ada sebab kenapa diadakan perulangan itu. Dan kemudiannya lagi satu yang penting ialah gagasan yang disampaikan oleh Rahmat dalam cerpen ini ialah tentang dunia ini, bumi ini ada penguasanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu cerpen-cerpen kedua-dua ini ialah cerpen yang membawa kepada kita kepada percaya, pengukuhan kepada keagungan Allah, keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali kena rasa kena nak sentuh tadi, sebab Nisa cakap pasal lewah dengan tak lewah tadi kan. Lewah Yan pun tanya pasal lewah tak lewah. Masih lagi perulangan yang dibuat oleh Rahmat tadi dalam cerpen Jeritan Pulau itu, cuba bayangkan sebenarnya dia menggunakan teknik perulangan dalam susun kata yang dinamakan hemiotiliotan. Dia punya ejaan lah, dia punya fungsi dia perulangan bunyi dalam susun kata. Cuba saya petik daripada bukunya lah, cerpennya ialah aku datang tak pernah diundang. Nampak tak bunyi tu? Bunyi datang diundang, perulangan dan dijaga bunyi tu. Kemudian aku pergi tak pernah dihalang. Aku sekadar menunaikan kewajiban. Kalau sampai waktu aku harus datang. Kalau sampai waktu aku juga, aku harus pergi. Sama seperti datang dan pergi, kedua-duanya sama saja. Kedua-duanya membawa pada perulangan kata-kata yang terpilih, kemudian dia menjaga bunyi tadi. Ini adalah satu teknik gaya perulangan dalam penulisan kreatif yang digunakan oleh Rahmat. Dan di sinilah saya nak tunjuk pula yang dikatakan perulangan yang lewah tadi. Lewah tu maksudnya dia berlebih-lebihan atau tidak memberi apa-apa makna. Perulangan ini mestilah berfungsi sebagai memberi penegasan kepada persoalan yang kita nak ni. Bukan saja-saja ya. Ini saya sempat salin lah. Satu yang saya dapat dari yang saya kutip balik daripada masa saya kerja-kerja jadi senior editor. Ini berlaku pada penulis baru biasanya. Dewan Tunas Cipta di bawah rujukan saya lagi lah. Jadi bila nak final, sebenarnya inilah peringkat nak final lah. Bila saya baca balik, nampak saya potong banyak ni. Sesuruh sema balik. Sebab saya catat kat sini antara yang mabuk bahasa. Mabuk bahasa saya katakan. Jadi saya tak perlulah nyatakan siapa nama pengarangnya, tapi ini biasa berlaku kepada pengarang baru. Pengarang baru jangan sampai mabuk bahasa. Sebagai contohnya begini, saya kutip betul-betul. Burung itu terbang mengelilingi bumi Tuhan yang kelihatan bujur dan bulat. Fakta. Bumi bujur ke bulat? Satu, fakta. Saya cakap pasal fakta pun saya sentuh sekali. Kemudian dia cuba bermain dengan macam Rahmat main tadi. Datang, halang kan. Okey, kita tengok dia kata, disudahkan dengan ayat dia bulat. Walau lebar dan padat. Ayat tu berhenti. Panjang dan terlihat sangat dekat. Kan dia cuba bermain bunyi. Walau berjuta kilometer pusingan dibuat. Ayat tu berisi itu, aku kembali ke satu pusat. Bermula dari kerak bumi dan bla bla bla. Inilah yang perlu disunting. Agak-agak apa benda sebenarnya nak cakap ni.
Kalau kita seorang editor pun tak faham apa benda dia nak cakap ni. Dengan fakta sekejap bumi bulat, sekejap bumi bujur. Kan, lepas tu ada yang lebar, ada yang padat, benda lah tu. Lebar dengan padat, lebar, padat. Satu perbandingan yang sangat takkan. Padat dengan lebar, kalau lebar padat maksudnya mungkin dia longgar. Tu perbandingan. Nampak tak benda? Ini yang sepatutnya disunting. Sebab itu dah nak final lah ni. Sampai kat saya terpaksa suruh editor berkenaan semak balik. Baca balik dan betulkan. Ini dia masuk ke perulangan. Jangan sampai mabuk bahasa sehingga orang tak faham. Dan sebagai tip juga kepada editor, kalau kita baca, kita tak faham. Apa benda sebenarnya? Edit lah. Itu sajalah. Kalau tentang perulangan, lewat semua kan. Okey. Boleh. Jadi jelas maknanya perulangan itu kalau kita tahu apa kita buat dan membantu menggerakkan cerita itu ke depan, itu barangkali sesuatu. Seperti saya pernah kata, bajunya berwarna biru. Biru ialah warna. Ada masa bajunya berwarna biru lewah, tetapi ada masa ialah satu bentuk penegasan. Ada sebab dia nak sebut warna dan biru. Dia ikut. Tak boleh kata ayat ni lewah. Dia tak boleh sewenang-wenang kita terus hukum ayat itu kan. Mungkin itu sebahagian lah ya. Okey, saya nak kongsikan sedikit komen daripada editor Dewan Sastra ni. Saudara Fadli Akiti ada meninggalkan komen yang agak panjang, tapi saya kata kita patut kongsikan di sini, iaitu katanya, sebentar ya. Gaya Shannon amat mendekati Faulkner dan tampak sesuai dengan kata ulang dalam Alam Desa Menangkap Kata Naluri Melayu. Faulkner pula menghidupkan alam pinggir desanya ataupun kita panggil suburban dengan gayanya begini. Kata-kata begini amat dekat dengan cara aliran kesedaran. Ini boleh baca lanjut stream of consciousness. Ni dalam sikitlah perbincangan ni, tapi tak apa, untuk pengetahuan. Sesuatu semangat modernisme era yang amat terkenal oleh para penulis era moden, khususnya Virginia Woolf, dan Shannon jelas pencetus dan pengembara teknik ini yang paling menyerlah. Ini satu fakta yang saya fikir, terima kasih Fadli berkongsi, dan ditambah lagi sedikit lagi, gaya modernisme Faulkner Shannon amat berbeza daripada Fitzgerald dan Hemingway. Ini kena bacalah karya Fitzgerald dengan Hemingway sebagai contoh yang lebih mementingkan susunan kata yang padat tetapi menyampaikan naratif dengan jelas dan kadang-kala puitis. Ini saya tambah sedikit komen daripada Puan Tiras lagi sekali. Gaya itu jika diikuti oleh pengarang sekarang mungkin sukar tersiar kerana had cerpen kan pendek sekarang kan. Jadi maknanya kita tengok tadi cerpen Shannon yang Ipin tu panjang. Lepas ni kita akan tengok cerpen Awangku Merali juga panjang. Jadi yang boleh membuat teknik begini. Jadi mungkin itu dulu kita kongsikan kerana lepas ni kita nak bincang satu lagi, iaitu cerpen Awangku Merali. Tuan Director kita, mari kita tengok. Tuan Director, silakan Azian teruskan dengan cerpen Awangku Merali Pangeran Muhammad. Tuan Director bikin filem di Mollywood, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Nisa. Okey, Tuan Director bikin filem di Mollywood ya. Yang penting di sini bagaimana pengarang mencetuskan konflik tentang idealism versus reality, boleh juga dikatakan versus kapitalis ya. Kapitalism di mana seorang sutradara ya seperti Tuan Director, memang nama dia TD, Tuan Director ya, dalam cerpen ni diletakkan initials TD tu sebab untuk merujuk kepada Tuan Director, mempunyai idealism ya, dia mahu melahirkan satu karya seni yang pada fikiran beliau ya sangat bagus untuk dipertontonkan ya, diperkhalayakkan, tetapi mempunyai cabaran tersendiri ya, disebabkan oleh itu yang kita kata, adakah kita mahu membuat filem mengikut acuan pengarah itu ataupun mengikut acuan khalayak yang lebih mendesak. Di sini kita akan lihatlah di mana pencampuran kita kata watak-watak seperti datuk ya, datuk yang melambangkan ya dana, modal ya, tetapi disebabkan oleh Tuan Director ini mempunyai satu kita kata prinsip yang jelas ya, akhirnya kita lihatlah penyudahnya begitu berkesan sekali yang saya rasa sangat bagus, menarik sebab akhir sekali judul Tuan Director bikin filem di Mollywood tu disatukan. Dia kita nampak ya kesebulatan fikiran itu ya yang menyebabkan saya tertariklah untuk berkongsi tentang cerpen ini ya. Kita boleh lihatlah
catatan-catatan kecil saya yang mengangkat filem sebagai subjek wacananya, ya tentang professionalism seorang sutradara. Dan saya rasa untuk penulis, ya, jika anda seorang yang bekerjaya sebagai seorang doktor, ya, saya rasa ini telah dilakukan oleh pengarang-pengarang yang terdahulu, ya, macam Puan Kak Nisa sendiri kan, professionalism seorang peguam, ya. Kejayaan seorang peguam itu digambarkan dan ada konflik-konflik yang berlaku disebabkan oleh realiti tersendiri yang menyebabkan idealismnya terbantut, ya. Saya juga bersemangat untuk bercerita tentang suri rumah, ya. Kita sangat kita katalah pada pandangan umum seorang suri rumah itu kerjanya sangat mudah, duduk di rumah, tidak perlu ke pejabat, punch in punch out, tidak perlu menghadapi kesesakan lalu lintas, ya, tetapi realitinya bagaimana, ya, itu juga mungkin boleh diterokai oleh para penulis lah, ya. Okey, cerita bergerak dengan menampilkan contoh-contoh dalam filem tempatan, ya, dan luar negara, khususnya Hollywood dan Bollywood, ya. Saya fikir pengarang Awangku Merali, ya, amat bijak, amat luas, ya, bahan pembacaannya. Sekali lagi, ya, sama seperti Chairman Rahmat tadi, citra, image, ya, konsepnya semua tentang filem, ya. Tidak ada yang tersasar daripada filem menjadikan Chairman ni walaupun panjang 24 muka surat, saya suka baca. Dan yang paling menonjol tentang Chairman ini juga bukan saja tentang isunya dengan konfliknya, tetapi menggambarkan sikap pengarang yang sangat menyukai pemikiran dan persoalan-persoalan yang berlaku dalam jiwanya. Lebih kurang falsafah juga, ya, bagaimana apabila dia menerangkan contohnya perasaan cinta, ya, perasaan cinta tu dibagi contoh Richard Burton dan Elizabeth Taylor, ya. Benci, kalau mahu meneroka tentang sifat ataupun perasaan benci, dirujuk pula contoh-contoh bagaimana bencinya Hitler terhadap orang Yahudi, ya. Menarik sebab apabila kita baca, ia mempunyai kita boleh merasainya kerana ia adalah contoh kehidupan sebenar, yang kita boleh kaitkan, ya. Dan ada banyak kritikan dan sindiran yang serius, yang tajam, ya, untuk orang-orang yang tertentu. Dan saya rasa ini best. Okey, itu sajalah. Okay, baik. Ya, memang saya rasa cerpen ini juga melihat dari aspek selain daripada profesionalism itu, melihat juga idealism versus capitalism. Maknanya Datuk tu saya pula melihat Datuk tu sebagai simbol kapitalis. Maknanya orang yang mendanai apa-apa saja. Dan saya kadang-kadang tak dapat nak melarikan diri daripada melihat penulis. Penulis kita ada idealism, kita juga nak menyatakan sesuatu, tetapi dibatasi oleh kehendak rumah penerbitan kadang-kadang. Dan kita sebagai penulis juga perlukan dapatkan imbalan daripada penulisan itu, tetapi terpaksa mengorbankan idealism itu kerana mahu menghasilkan sesuatu yang diperlukan oleh rumah penerbitan, sebab kita nak tulis dengan penuh idealism tapi orang tak nak baca, orang tak nak terbit. Orang tak nak baca tu satu hal, orang tak nak terbit ni, orang nak baca tapi tak ada penerbit yang sanggup. Jadi kadang-kadang terpaksa menyeimbangkan dan membuat keputusan sama ada mahu menulis yang ini atau yang itu. Yang ini juga menarik, ya, kalau kita lihat perbandingan yang dibuat oleh Awangku Merali dalam aspek sutradara, ya, sebagai seorang pengarah filem, TD ataupun tuan director tu. Jadi kita pun tak pasti sama ada Awangku Merali ni pernah menjalankan tugas sebagai director, tapi apa yang penting ialah penceritaannya amat meyakinkan. Kita rasa macam Awangku Merali ni pernah kot jadi director kerana cara dia bercerita itu. Kerana yang ini yang penting sebagai pengarang, kita bukan soal kita pernah jadi atau tidak, tapi kita boleh melakonkan watak yang dibawa dan meyakinkan pembaca supaya pembaca boleh mengikuti pemikirannya. Yang itu yang saya fikir kita perlu ingat sebagai penulis, yang menarik juga sebagai penulis. Mungkin saya tunjukkan dululah slide yang terakhir. Slide terakhir ke? Barangkali ya terakhir. Yang ini dibacakan pada satu bahagian. Saya tak nyatakan bahagian mana lah, tapi saya rasa penting bahagian ini. TD meletakkan telefon. Peringkat akhir. Jangan sebut. Janganlah sebut. Kita tak tahu lagi ni yang mana kan. Okey. Tapi tidak memberi spoiler lah. Dia tidak memberi spoiler. TD meletakkan telefon. Dia tidak ingin didera oleh kemunafikan. TD ingin bikin filem di Bollywood mengikut suara hati dan cita rasa seninya. Barangkali bukan sekarang.
masanya belum tiba untuk dia dan dia yang belum bersedia. Man, lupakan peralatan tu, beritahu Linda, lupakan skrip filem itu. TD berjalan menghembuskan nafasnya seperti baru memenangi Oscar. Memang menariklah ayat ini, cara penulisan untuk perenggan ini ditamatkan. Jadi ini yang saya fikir sesuatu yang perlu diberikan perhatian oleh pembaca yang membaca sebagai penulis. Sebab itu subjek kita. Dalam secangkir kopi ni kita mengajak, seperti kata Fadli, dia rasa macam sesi bertalaki kan. Kalau nanti kita buat bacaan bersama-sama lah, baru boleh bertalaki kan. Seronok membincangkan dan membacakan. Seperti kata Puan Azhar juga, bertalaki tu macam ini lebih faham. Kalau kita baca sendiri, baca gitu-gitu saja. Mungkin kita boleh fikirkan satu kaedah untuk kita membaca dan juga membincangkan. Saya rasa Saudara Fadli juga pernah melakukannya dengan membaca beberapa keluaran Dewan Sastra yang awal tahun 70-an itu dibacakan dalam sirinya. Saya harap Fadli akan meneruskan pembacaan itu secara dalam talian. Kita dapat mengikutinya sebab bukan semua orang dapat baca Dewan Sastra edisi yang awal, edisi yang pernah terbit pada tahun 70-an itu. Kalau ada pun kena pergi perpustakaan untuk baca. Jadi ketika Fadli berkongsi begitu juga, banyak manfaat yang dapat kita lihat pemikiran-pemikiran penulis pada tahun tersebut. Jadi itu satu, saya fikir 3 cerpen yang dapat kita bincangkan pada kali ini. Nampak macam pendek tetapi sebenarnya telah disentuh banyak kali dalam perbincangan yang awal tadi. Ini kita tunjuk dan kita paparkan cerpen Tuan Director bikin filem di Mollywood. Ya, seperti kata Fadli juga, ya, Fadli mengikuti daripada mula sampai habis. Finas wajib baca cerpen Awangku Merali ini. Ya, Finas, macam mana? Adakah filem kita masih lagi nak mengangkat tema-tema yang selamat ataupun mahu mengangkat filem seperti yang sekarang ni sudah ada anjakan tetapi kita masih lagi ketinggalan, seperti dikatakan oleh Awangku Merali, kita masih ketinggalan berbanding Bollywood, berbanding dengan Hollywood, jauh sekali kita masih ketinggalan dari sisi ini. Okey, mungkin nak dirangkumkan ketiga-tiga cerpen dari Ipin, Jeritan Pulau dan juga Tuan Director bikin filem di Mollywood ini. Mungkin Kak Ina ada nak tambah sebagai rangkuman kepada ketiga-tiga cerpen ini. Kita masih bercakap tentang membaca sebagai penulis dan juga sedikit perbezaan antara penulis pengarang. Silakan. Okey, terima kasih Nisa. Yan juga. Okey, kadang nak simpulkan daripada ketiga-tiga ni. Kalau Awangku mikrofon Kak Ina boleh turunkan? Okey, kalau Awangku Merali ni kan dia menggunakan subjek filem kan, sutradara sebagai filem, buat filem tu. Kalau Rahmat menggunakan faktor geografi. Apa beza antara dua dari segi jenis cerpen? Kalau Awangku Merali tadi, dia membawa satu cerpen yang realism. Kan? Tapi kalau Rahmat tadi, sebenarnya dia telah mensatirakan watak-watak geografi tadi. Tip yang penting ialah kalau nak buat ni kena fokus satu je, satu benda. Khusus satu. Kalau Awangku Merali maknanya filem tadi, sebagai pengarah filem. Itu saja yang dijadikan alat untuk mengembangkan ideologi cerpen dia ke corak cerpennya. Tetapi kalau Rahmat pula dia menggunakan faktor geografi tentang berlakunya alam sekitar kan, pencemaran alam sekitar ke apalah macam itu. Jadi itu satu tip, maknanya fokus. Dan ilmu bantu yang dimaksudkan, ilmu bantu tu itulah dia. Dan cara kita sampai, cara tu mesti berbeza, kesan akan jadi berbeza. Yang kedua, tidak adil lah untuk kalau untuk apa ni, Awangku Merali ni, kalau Kak Ina tak sentuh apa kelebihan dia juga, iaitu dalam cerpen dia ni penuh dengan falsafah dan komentar macam yang kata, contohlah dia menggunakan lambang seperti bunga Rapselia tadi, apa bunga yang besar di Sabah tu satu bunga Rafflesia. Tu satu. Yang keduanya dia menggunakan contohnya gajah di depan mata pun tak nampak. Satu sindir dia menggunakan simbol-simbol yang begitu kan. Dia mempunyai makna yang dalam. Kemudian dalam ni juga dia punya kritikan secara, dia tak perlu nak marah-marah, tak perlu guna kata-kata kesat. Cuma dia gunakan komentar dan falsafah. Dia kata antaranya, dan yang saya ingat dalam cerpen ni ialah dia kata kuasa akan boleh buat apa-apa saja. Yang hitam boleh jadi putih kalau kita ada kuasa. Itulah antara kehebatan
Awangku Marali sebagai seorang pengarang, dan Syahnun saya rasa saya dah jelas dengan ni, dan saya nak ambil kesempatan ni lah. Marilah kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Sasluan negara kita, Syahnun Ahmad dan juga Rahmat, kerana dengan melalui penulisan dia tu menjadi amal jariah untuknya. Kita dapat belajar melalui penulisan dia. Inilah antara yang kita harapkan sebagai penulis. Apabila penulis itu meninggal, karyanya tidaklah berkubur bersama jasadnya. Jadi dengan setulus hati mari kita sekat Fatihah kepada Allahyarham kedua-duanya ya. Amin. Dan Kak Nan rasa Kak Nan nak berhenti sampai sini aja. Dah lebih waktu dah tu. Mohon maaf di mana-mana yang terkurang, dan semuanya Kak Nan kembalikan kepada Allah yang telah memberikan ilham untuk Kak Nan berkata-kata dan menjayakanlah program Secangkir Kopi kita. Terima kasih kepada keduanya dan penonton, dan terutama kepada editor Dewan Sastra Fadli, kerana itulah dia editor yang berilmu sekarang, editor muda yang berilmu. Baik. Terima kasih Kak Ina, terima kasih atas perkongsian yang sangat bernas dan kami banyak belajar pada hari ini. Bukan sekadar bukan benda ni mungkin pada saya pernah dengar, tapi pengulangan perulangan yang penting untuk kita mengukuhkan lagi apa yang pernah kita tahu sebelum ini. Mungkin lepas ni kita boleh betul-betul bertalaki lah ya. Mungkin satu perkara yang mungkin kita kalau dapat kita bincang sedikit saja lagi, iaitu tentang yang pernah ditanya oleh Ian sebelum ini, tentang bagaimanakah nada sesebuah cerpen. Kita lihat nada cerpen dalam Ipin itu nampak nada sedih. Dalam Jeritan Pulau ada nada di sinis, satira ada sinis, dan Awangku Marali juga begitu. Jadi saya pernah ditanyakan juga, bukan sekadar yang ada juga orang tanya macam mana kita nak membentuk nada dalam cerpen. Dia datang daripada kata-kata sebenarnya, daripada pilihan kata. Namun kalau boleh saya analogikan, orang sekarang suka Instagram ataupun apa-apa media sosial lah, dan kalau kita mengambil satu gambar, kenapa kita tukar dia punya warna dan pencahayaan? Ada masa kita guna filter kan, ada guna kita filter warna terang, ada masa kalau berlasun kawah, kalau orang meninggal kita terus filter tu jadi hitam putih sebab kita nak menunjukkan ini ialah sedih, nada kesedihan, kita dah guna hitam putih. Ada yang kita guna cahayanya terang dan sebagainya lah, ada yang kita fokus. Ini semua filter kan. Filter itu atau penapis warna tadi memberikan nada kepada image yang mahu dikongsikan, kerana dalam misalnya dalam media sosial seperti Instagram, dia menggunakan gambar berbanding dengan teks. Teks tu kemudian gambar tu lebih diutamakan. Ada orang tak baca teks, dia cuma tengok gambar saja, dan gambar itulah yang akan menarik perhatian. Jadi sama juga dalam penulisan kreatif, kita menggunakan nada tadi dengan pilihan kata. Cuba tengok Syahnun dengan apabila menyatakan Ipin, banyak pilihan kata yang kita dah kongsikan tadi. Pilihan katanya itu membuat kita rasa sebab, kita rasa sedih. Sedangkan dia tak buat apa-apa pun. Dalam watak tu tak ada siapa pun yang menangis. Tapi kita rasa sebab membacanya kerana dia telah memberikan nada. Dan nada itu diwarnai juga oleh rasa atau feel yang dibawa oleh pengarang. Seperti juga Rahmat membawa sinisnya dan kritikan terhadap manusia digambarkan, disimbolkan melalui alamnya. Awangku Marali membawa nada profesionalism, membawa nada idealism dalam ceritanya melalui pilihan. Inilah yang ada dalam pengarang, iaitu pengarang dia ada pemikiran dan dia ada pilihan. Pilihan itu kepada kata-kata, iaitu diksi, word choice, perkataan mana yang dia nak pilih untuk menggambarkan perasaan yang cuba dibawa oleh pengarang tadi. Mungkin itu dapat saya simpulkan pada penghujungnya lah. Ada lagi komen-komen ke? Baik, Puspawangi, kita bagi editor lah ya. Editor masuk. Puspawangi, terima kasih Kak Ina. Okey, terima kasih juga. Semoga nanti satu hari kita bolehlah bersiaran dengan Puspawangi juga kan. Ni editor-editor yang berpengalaman ni, kita nak dengar juga suara mereka kan. Jadi orang pun rasa dah bosan nak tengok muka saya. Asyik-asyik saya je kan. Bagilah orang lain. Dan sebagainya. Betul. Kenapa undur diri? Oh, jangan undur diri. Janganlah dulu. Kita banyak lagi nak kurik daripada Kak Ina. Betul kan? Okey. Baik,
Ya, terima kasih juga Tuan. Terima kasih semua yang sudi mengikuti siaran kami pada pagi ini, meluangkan masa hampir 2 jam bersiaran dan kami tidak mengharapkan apa-apa, sekadar perkongsian ini dapat memanfaatkan sesiapa sahaja, bukan saja yang menonton siaran langsung tetapi yang mungkin menonton siaran ulangannya dan yang berkali-kali menontonnya. Kami tahu ada mengikuti ramai yang ada episod yang menjadi popular kerana tertentu, tak apa. Silakan boleh diulang tonton. Memang itulah yang kami harapkan kepada semua yang mengikuti siaran ini. Terima kasih banyak. Tidak terbalas rasanya penghargaan yang boleh kami berikan kepada semua yang sempat mengikuti siaran ini, dan inilah yang kami ada. Kami bukanlah yang terbaik tapi kami cuba berikan yang terbaik yang kami ada, insya-Allah. Secakir kopi jam 10 sampai di sini dahulu. Kita bersiaran lagi insya-Allah dalam masa yang terdekat. Kami akan umumkan. Kami cuba untuk umumkan cerpen-cerpen lebih awal. Kadang-kadang ada beberapa kekangan. Kami mohon maaf lah kalau tak dapat menyiarkan cerpen-cerpen itu lebih awal. Mungkin lepas ni kita akan kongsi lebih awal supaya dapat baca bersama-sama, supaya perbincangan itu lebih menarik, insya-Allah. Sampai di sini dahulu, kita berundur diri di sini. Mohon maaf atas mana-mana kesilapan dari segi teknikal, dari segi kata-kata, dari segi perbuatan dan isyarat yang mungkin tidak sesuai untuk siaran ini. Dan kita tutup dulu dengan tasbih kifarah dan surah Wal Asr. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.